Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung program Speaker Corner edisi khas Merdeka pada kali ini. Pada petang ini kita bersiaran dari studio Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILID, Kementerian Belia dan Sukan dalam program Speaker Corner edisi khas Merdeka bersama penulis buku Ustazah Basikal, Kembara Memburu Hikmah Anjuran Pusat Sumber Optimis ILID. Terima kasih diucapkan kepada warga ILID dan para penonton yang dapat meluangkan masa menyaksikan penstreaman langsung menerusi Facebook Live ILID. Mohon penonton sekalian untuk like dan share agar program ini dapat dikongsikan bersama rakan-rakan di luar sana. Dimohon juga para penonton untuk mengisi borang penilaian keberkesanan program di akhir program ini nanti bagi mendapatkan slip kehadiran. Sebagai makluman para penonton sekalian, Speaker Corner adalah satu program di bawah Pusat Sumber Optimis ILID yang memberi ruang dan peluang kepada warga ILID dan panel jemputan berkongsi pengalaman yang bermanfaat dan boleh memberikan inspirasi. Objektif utama program kita pada hari ini adalah untuk memberi pendedahan kepada penonton berkaitan pengalaman penuh hikmah seorang penulis buku dan pengembara muda. Sebelum saya memperkenalkan panel jemputan kita pada petang ini, saksikan dahulu tayangan video ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك وحي الله. Saya ini adalah pertama kali saya berada di sini dan saya rasa sangat bersyukur dan begitu tak tahu nak kata macam mana perasaan gembira, sayu, syahdu semuanya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersiaran secara langsung bersama dengan dua orang panel jemputan yang merupakan pengasas KMH Adventure dan juga penulis buku Ustazah Basikal iaitu Encik Ahmad bin Muhammad Isa dan isteri Ustazah Noradila binti Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum Encik Ahmad dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersiaran secara langsung sama kami pada petang ini. Baiklah, Cik Ahmad dan Ustazah. Bercerita tentang buku Ustazah Basikal ni, boleh tak Cik Ahmad atau Ustazah ceritakan sedikit tentang buku Ustazah Basikal ni, mengenai apa sebenarnya buku ni dan apa yang menarik dan bagaimana ianya diterbitkan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur kita Ailis dan KBS dan terima kasih juga kepada MC kita Siti Nur Ain hari ini. Nak cerita berkenaan dengan buku Ustazah Basikal yang ada dua naskah dekat saya sekarang ni. Okay, apa yang terkandung dalam dua naskah ni adalah dia sebenarnya cerita tentang pengembaraan kami daripada Malaysia sampai ke Mekah melalui 14 buah negara. So untuk yang siri yang pertama ada 700 muka surat bersama dengan gambar full color. Yang ini ada daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan. Okay, Pakistan. So ada 6 buah negara dan yang seterusnya ada yang siri yang kedua sambungan dia. Maksudnya ada 1000 muka surat daripada China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi lah. So itu basically buku Ustazah Basikal yang menceritakan tentang pengembaraan kami selama 15 bulan menggunakan basikal. InsyaAllah. Okey, Cik Ahmad, macam mana boleh datangnya idea nak berbasikal ke Mekah bersama isteri ni? Kenapa pilih Mekah, bukan negara lain? Itu kita bagi kepada Ustazah cerita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada semua yang hadir hari ini, terima kasih kepada pihak Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan, AILID. Kami sangat berbesar hatilah menerima jemputan ini untuk berkongsi cerita Kembara Memburu Hikmah dan hasilnya ialah kisah misi Kembara Memburu Hikmah itu telah tercatat dalam buku Ustazah Basikal. Jadi nama saya Noradila binti Muhammad Syafi'i dan suami Encik Ahmad bin Muhammad Isa. Dan buku Ustazah Basikal tu sebenarnya tajuk buku lah, bukan saya, tajuk buku. Okey. Berkenaan dengan permulaan Kembara Memburu Hikmah ni, macam mana boleh tercetusnya nak ke Mekah dengan berbasikal. Okey, baik. Pada permulaannya idea untuk mengembara berbasikal ni adalah daripada Encik Ahmad. Dia sebelum kami mendirikan rumah tangga, Encik Ahmad ada suarakanlah hajatnya untuk mengembara ke seluruh dunia dengan berbasikal. Saya alhamdulillah, saya suka dengan cadangan tu dan saya support lah. Selepas kami mendirikan rumah tangga, kami plan untuk susun perjalanan tu, nak ke mana kan, route dia tu nak ke mana dan pada ketika itu saya study berkenaan dengan buku catatan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ni seorang pengembara Muslim yang dia telah membuat satu catatan sejarah lah. Dia punya pengembaraan tu menjadi rujukan untuk pengembara, maksudnya dia jadi peta yang ada hari ini ni, dia adalah hasil daripada pengembaraan Ibnu Battuta. Dan saya baca catatan pengembaraan Ibnu Battuta. Daripada situ saya ada terbaca satu kata-kata dalam buku tu mengatakan ulama zaman dahulu memang mengembara dan tempat tujuan utama yang mereka akan pergi adalah Mekah dan Madinah. Jadi dari situ saya terimbau kembali, macam terflashback balik saya punya impian untuk pergi ke Tanah Suci Mekah ni di usia muda. Saya tak pernah pergi lagi, saya tak pernah keluar negara, apatah lagi ke Mekah dan Madinah, dan itu menjadi satu permulaan kepada saya lah untuk bertanya kepada Encik Ahmad supaya trip pengembaraan ini kita memulakan daripada, maksudnya kita tujuan kita tu ke arah Mekah dan Madinah sebelum kita ke kota London tu, macam yang Encik Ahmad katalah. So alhamdulillah, syukur sangat Encik Ahmad setuju dengan cadangan saya. Dan selepas itulah kami mulakan buat proposal dan alhamdulillah ada pihak-pihak yang support, antaranya Kementerian Belia dan Sukan sendiri yang memberikan support letter untuk kami berhubung dengan banyak pihak lah selepas itu. Alhamdulillah, itu dululah untuk permulaan. Okey, macam Encik Ahmad sendiri, kita tahu Encik Ahmad kalau dalam buku tu ada tulisnya Encik Ahmad memang selalu berbasikal. Berbasikal memang macam aktiviti rutin harian.
Pergi kerja pun boleh berbasikal sejauh 22 km setiap hari. Macam Ustazah sendiri macam mana? Adakah Ustazah sendiri memang biasa berbasikal ataupun ini adalah kali pertama untuk berbasikal ni bila tercetusnya idea ni? Okay, so macam ni cerita dia. Ain, saya sebenarnya sebelum mendirikan rumah tangga, saya adalah seorang yang, saya background study saya adalah saya sekunaan dengan pengajar Islam, saya bayar di Universiti Malaya. So saya punya circle saya, kawan-kawan saya lah ustazah macam tu lah, dan saya terlibat dengan aktiviti Al-Quran, buat program motivasi. Dalam diri saya ni sebenarnya saya sukakan sangat dengan aktiviti lasak, panjat gunung, travel, itu saya suka sebenarnya. Cuma waktu tu saya tak ada kawan. Itu je. Dia punya roadblock lah. Saya jenis kalau nak buat sesuatu tu kena ada kawan. Macam tu. So bila Encik Ahmad dalam tempoh perkenalan kami tu, Encik Ahmad dia tunjukkan aktiviti-aktiviti dia lain, dia pergi panjat gunung, travel. Which is perkara tu adalah benda yang saya sangat rindukan untuk buat. Masa zaman kanak-kanak lah, saya memang suka sangat berbasikal. Suka sangat. Cuma bila dah besar sikit tu, saya banyak bermotosikal lah, nampak main basikal lah. So bila Encik Ahmad ajak, kira macam ajak lah kan, dia bagi tahu dia punya hasrat hatinya nak mengembara berbasikal tu, kira macam ajak lah tu kan. So jawapan saya yang bagi Encik Ahmad lah, dia kata unexpected lah, ustazah ni dia kata dia nak ikut, saya nak ikut. Macam tu lah, saya sukakan sangat sebenarnya. Cuma bila ada yang support ni, saya akan lebih terkedepan lah dengan minat saya pada aktiviti lasak tu. Okay, saya tertarik dengan nama projek Kembara Memburu Hikmah ni. Boleh Cik Ahmad jelaskan tentang nama projek ini dan apakah tips-tips ataupun peranan daripada ibu bapa, mertua atau saudara mara sebagai bekalan sepanjang pengembaraan tu? Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya nama Kembara Memburu Hikmah ni dia datangnya daripada first trip kami dulu selepas berkahwin. Okay, waktu tu kami nak kayuh basikal balik kampung dan kami ada, ni trip pertama lah saya ada ceritakan kat dalam e-book. Okay, sekarang ni ada e-book. So hari ni saya nak hadiahkan e-book ni kepada penonton, boleh tak Ain? Boleh. Boleh sangat. Hari ni saya nak hadiahkan. Okay, ini secara percuma lah, sebelum ni saya ada keluarkan buku ni. Okay, dan ada 14 negara, 14 cerita. So satu negara satu cerita. Okay, tajuk yang pertama dia adalah trip first kali. Kami mula percubaan pertama, kami kayuh basikal daripada Gombak, okay, daripada Gombak ke Sabak Bernam, balik kampung kepada Ustazah Adilah lah. So waktu tu tengah-tengah kayuh tu kan, ni pertama kali. So kami ni nak happy, kami nak kayuh ni tak nak stres-stres. So kami bertolak daripada pukul 10 pagi sampai ke Sabak Bernam tu lebih kurang dalam 100 km lah. Agak-agak Ain tu pukul berapa kami sampai kampung? Daripada pukul 10 pagi, pukul berapa? Kalau naik kereta dalam 2 jam lah sampai. Kalau Cik Ahmad tanya saya, kalau saya mungkin 3 hari tu sejauh tu. Tapi kalau 3 hari tu terlalu lama. Kalau saya sebab tak biasa. Jadi kalau Cik Ahmad tu saya rasa mungkin dalam 11-12 malam je kot. Yes. Dah malam lah kalau kau sampai. Kalau 3 hari tu maksudnya sesat patah balik kot. Okay, so sampai masa tu malam. Okay, waktu tengah-tengah jalan tu lah first time ni kami nak happykan sebab penat semua kan. Kita menghappykan diri dengan menyanyi. Waktu tengah kayuh kat tepi sawah kan, nak pergi Sabak Bernam kan, dia akan lalu sawah kan. Punyalah happy masa tu, nyanyilah satu lagu ni. Lagu daripada Mirwana, Hikmah Kembara. Lagu Hikmah Kembara. So masa tu kami Adilah lah bagi idea. Kata best juga lagu ni. Kenapa, apa kata kita gunakan tajuk dia ni sebagai pengembaraan kita ni. Okay, Hikmah Kembara, kita jadikan Kembara Memburu Hikmah. So maksudnya dalam perjalanan kita ni, apa yang berlaku, buruk ke, baik ke, pasti ada hikmah. Okay, kita biasa dengar kan, kalau ada apa-apa ujian ke, kita akan cakap, mesti ada hikmah dekat sebaliknya. Okay, sabarlah, mesti ada hikmahnya. Macam tu lah lebih kurang ayat orang Melayu kita kan. Itulah Kembara Memburu Hikmah sempena dengan kita punya penggambaran. Okay, baik. Dengan apakah bekalan yang diberikan ataupun nasihat daripada ibu ayah kami? Okay, kami ada memegang setiap kata-kata yang
mereka bekalkan kepada kami lah. Contoh macam mak saya, dia kata di mana bumi dipijak, di situ Islam dijunjung. Itu yang saya pegang waktu travel. So kat mana pun saya ada, saya akan utamakan Islam. Maksudnya solat, hubungkan silaturahim, buat baik, jujur, semua perkara lah Islam nombor satu. Okay, itu yang pertama, itu mak saya lah. Kalau macam ayah saya, apa yang dia pesan adalah, saya teringat ayah saya cakap, kita ni, kita kalau pergi ke lautan yang luas, kalau kita celup jari kita kat dalam laut dan kita angkat, apa yang ada dekat hujung jari kita ni? Ada setitis air. Betul? Ain, ada setitis air. Okay? So, lautan yang luas tu ibarat akhirat dan setitis air di hujung jari ni adalah dunia. So, Angah nak kejar akhirat yang luas tu ataupun dunia yang dekat hujung jari ni. Kalau kita kejar lautan yang luas tu, insya-Allah kita akan dapat semua. Kalau kita kejar dunia kat hujung jari ni, kalau dunia ni jatuh masuk, kita tak dapat apa-apa. Okay? Itu daripada ayah saya lah. Okay? Kalau macam mak kepada Adilah ni, dia kata, Mat, pergi mana-mana hubungkan silaturahim. Silaturahim, itu dia punya pesanan. Dan ayah mertua kepada Ustazah Adilah, dia sampaikan pesan, Mat, kau bawa je lah isteri ataupun Adilah pergi mana-mana, jangan kau jual sudah. So saya faham lah, isteri adalah tanggungjawab sebagai seorang suami. Okay, insyaAllah. Maknanya masa menyuarakan idea tu, tak ada siapalah yang menentangnya. Okay, nak cerita pasal tentangan kan? Pohon restu. Nak minta restu ni panjang cerita dia lah. Kalau saya boleh cerita dalam buku Ustazah Basikal yang siri yang pertama ni, macam mana cara saya minta restu bertahun-tahun lamanya. Okay. Pada peringkat awal, saya sebelum berkahwin, saya adalah solo traveling. Saya pergi travel memang seorang-seorang. Sebab saya pernah pergi dengan kawan-kawan, saya pernah pergi dengan orang lain. Dia rasa macam kepala ni pening sangat sebab banyak sangat emosi yang perlu dijaga. Okay. Tapi kalau pergi seorang-seorang, kita punya emosi seorang je lah yang kita layan kan. Okay. Dan bila benda tu dah biasa, dia jadi addicted lah untuk saya pergi ke Thailand. Tapi tak pergi jauh-jauh, pergi Thailand, pergi Indonesia, pergi Singapura dan sebagainya lah. And then pada satu hari tu, saya nak minta restu daripada Umi untuk nak pergi travel lebih jauh. Okay. Nak kayuh basikal pergi ke London pada waktu tu. Dan sebagai ibu bapa yang normal, ibu bapa yang biasa, pasti dia akan cakap no, betul? Ain? Kalau Ain dengan mak ayah nak pergi kayuh basikal pergi London, apa jawapan mereka? Mesti no. Mesti kata gila je. Mesti kata gila, betul. So mak ayah saya normal lah. Dia kata benda ni gila lah. Dia tak cakap literally, tapi dia dari segi body language kita faham lah. Angah pergi dengan siapa? Apa Angah nak buat ke sana? Kenapa kayuh basikal? Kenapa tak naik? Macam-macam soalan. Okay? Dan masa tu saya dah faham signal tu dan saya pun kembalilah sebagai arkitek lah. Saya pun bekerja lagi sebagai arkitek. Okay? Dan sampailah satu hari tu, mak saya ni ajak pergi umrah. Okay? Dan masa tu Umi minta pasport pada saya lah. Minta pasport pada saya untuk nak buatkan visa umrah. Dan masa tu apa yang mengejutkan mak saya ni tengok, pasport saya ni lusuh berbanding dengan orang lain. Adik-beradik lain semua berkilat lagi pasport. Saya punya dah lusuh dah. Dan masa tu Umi tanya, Angah pergi mana ni? Kenapa banyak sangat cop ni? Dan masa itulah terbongkarlah segala rahsia saya pergi travel tanpa izin mereka. Okay. Sebab itulah saya faham. Kalau saya minta izin, majoriti akan cakap no lah. Sebab saya pergi seorang-seorang. Saya pergi panjat gunung seorang-seorang. Saya pergi masuk hutan seorang-seorang kat negara orang. So memang mak ayah saya ni memang mak ayah yang normal of course akan cakap no. Okay? Tapi that's my passion lah sebenarnya lah. So dipendekkan cerita, bila pergi umrah, bila dah balik umrah, masa tu Umi cakap, okey lah sini lah Angah pun dah besar panjang, Umi izinkan untuk Angah pergi berbasikal sampai ke London. Masa tu dah dah happy sangat kan. Lepas tu dengan satu syarat. Agak-agak apa syarat dia tu Ain? Si suruh kahwin. Yes, kahwin dulu. Masa tu Umi kata kahwin dulu. Dan masa saya cakap, Umi, Angah tak ada calon, Umi carikanlah calon. Dan masa itulah misi mencari calon. Dan Umi cari, Abi cari, dan alhamdulillah dipendekkan cerita, inilah calon yang dipilih oleh Umi. Alhamdulillah. Ingat Cik Ahmad buat macam cerita Musa Menjanggut tu. Itu panjang lagi cerita tu. Okey, Cik Ahmad. Sepanjang pengembaraan ni ada dapat penajaan tak daripada mana-mana kementerian atau agensi kerajaan untuk projek Kembara Memburu Hikmah ni? Jika ada agensi mana dan
Kalau tiada tu kenapa tak ada? Okey, saya sangat suka dengan soalan ni. Okey, sebab waktu kami, waktu selepas berkahwin, diceritakan selepas berkahwin, kami buat proposal. Okey, kami di advise oleh sahabat-sahabat kami untuk buat proposal untuk dapatkan sedikit dana untuk buat projek ni lah. Dan masa tu kami pun nampak banyak kementerian dan orang kata company-company besar untuk support kami lah. Termasuk KBS sendiri kami approach, dan Jabatan Agama semua kami approach untuk dapatkan sekurang-kurangnya sokongan. Dan alhamdulillah, dan pada waktu tu YBKJ yang sign surat kami, yang KBS ni memberi sokongan kepada kami dalam bentuk surat lah. Dari segi dana tu buat masa tu memang tak ada lah, dan KBS bercakap dia tak ada allocation untuk projek-projek yang ad hoc macam ni. Yang tiba-tiba macam ni lah. So kami pun faham lah, kami pun faham, dan alhamdulillah dalam 200 company yang kami approach, satu pun tak dapat, alhamdulillah. Berapa tu proposal yang hantar tu? Yes. Sebab apa? Ada beberapa sebab. Ada yang orang kata cinta tak dibalas, maksudnya kita hantar tak dapat respon. Okey, ada yang dapat respon tapi dia kata dia tak ada allocation yang untuk projek macam ni. Ada yang lagi best, dia kata respon kau punya travel ni, projek ni terlalu Islamik. Itu paling best lah. Kalau adjust dia kata kalau tak ada part Islamik tu boleh lah, dia boleh sponsor, dia boleh cari. Okey, dan yang selainnya tu memang tak dengar khabar berita lah. Okey, dan mungkin mereka ni rasa ni, saya rasa mungkin lah mereka nampak yang saya ni adalah arkitek dan ustazah adalah ustazah lah. So kita ni bukan atlet. Kita bukanlah orang yang boleh pergi Olimpik kan. So potensi untuk gagal tu 99.999% potensi untuk gagal. So mungkinlah mereka ni rasa macam buang duit lah nak bagi kat budak-budak ni kan. Apa tak berlaku nanti kat tengah jalan. Tapi alhamdulillah kami sangat bersyukur sebab dapat, sebab dalam pengembaraan kami dinamakan kembara memburu hikmah. Sebab tu kami tak dapat. Okay? Kalau ada kami hikmah di sebalik tu. Yes. Allah nak tunjukkan hikmah lebih dahsyat dan lebih best daripada kalau kami dapat duit. Itu semua ada cerita dalam buku saya pasal kenapa best gila tak dapat duit ni. Kenapa best gila tak dapat sponsor ni. Kongsikan Encik Ahmad. Kenapa best tak dapat duit tu? Yes. Okay, nak kongsikan terus? Kongsikan. Okay. Kenapa saya cakap best tak dapat duit ni adalah benda ni langsung kami tak rancang. Apa yang kami rancang semua perlukan duit. Masa tu kami perlukan 3 juta ringgit. Kami propose nak 3 juta, memang tak ada orang nak bagilah. Kami turunkan ke 1 juta pun tak ada orang nak bagi. Kita turunkan sampai ke 100,000 pun alhamdulillah tak ada orang nak bagi. Okay. So okay, dan last kali kami dapat satu bantuan. Kami dapat kata sedikit partially sponsor by NGO MyCare masa tu. Dan masa tu ayah saja suggest lah untuk join dengan NGO ni. Tanyalah NGO ni, dan NGO tu dia mulakan dengan 20,000 lah, dia bagi 20,000. Dan masa tu kami rasa okey, 20,000 ni mungkin kita boleh buat satu video pendek untuk kita nak hantar balik proposal pada diorang ni supaya diorang nampak wow gila dan bagi duit kepada kami. Okay? Dan alhamdulillah dah post pada semua company tu balik sama juga. 20,000 tu dah habis sebelum kami bertolak. So bila kami dah mula start flag off, kami dah bertolak. Masa tu saya tengok dalam bank, hari pertama kami kayu hari pertama kami kayu nak pergi Mekah, nak cross 14 buah negara dalam masa 1 tahun. Saya tengok dalam bank masa tu tinggal RM1,900. Hari pertama kami kayu. Agak-agak tu segala RM1,900 tu agak-agak boleh sampai mana je tu Ain. Tak tahulah nak cakap Ustaz. Mungkin sampai Thailand je kot. Yes. Saya pun cakap macam tu dengan Ustazah. Ustazah, yang saya cakap kita 1,900 ni apa rasa sampai Thailand je, betul kita patah balik Kalau Allah izinkan untuk kita sampai ke Mekah, insya-Allah kita sampai ke Mekah. Masa tu kita duk fikir macam tu itu perancangan kita. Kenapa saya cakap perancangan Allah paling power lagi best adalah masa hari pertama bertolak tu. Okay, sebenarnya kami ni diuji sangat-sangat dahsyat tau sebenarnya sebelum bertolak. Kami ni dah sakit, ustazah kena masuk hospital sebelum nak bertolak ni. Sampai waktu flag off tu macam-macam cabaran dan ujian sebenarnya. Okay, boleh baca dekat buku Ustazah Pascal apa ujian-ujian yang kami lalui masa tu. Dengan orang banyak yang tak restunya kan. Itu biasalah. Okay, tak lebih lah. So, waktu nak bertolak tu,
1900 kan. So daripada KL ni kami flag off. Alhamdulillah masa tu dilepaskan oleh mufti wilayah pada waktu itu dengan pengurusi Yadim, dan sampai ke border Thailand masa tu dalam masa sebulan. Sepatutnya kalau naik basikal seminggu dah boleh sampai dah border, tapi kami ambil masa sampai 1 bulan sebab banyak roadblock. Setiap hari ada roadblock. Roadblock, orang invite datang rumah lah. Dia kata, jomlah datang rumah. Kita pun sangat kaya dengan masa kan. Kita tak ada duit tapi kita kaya dengan masa. So setiap hari orang invite datang rumah, which is kita langsung tak plan. Okay, ada yang kata dia invite, oh ini yang nampak dalam TV tu, jom datang rumah. Macam tu lah lebih kurang kan. So apa yang berlaku, yang bestnya kat dalam Malaysia ni, kalau orang invite macam tu datang rumah, dia ada 3 benda yang best. Okay, yang pertama adalah kalau dia invite datang rumah, dia dah akan sediakan tempat tinggal, tempat untuk kami tidur. So kami tak payah keluar duit untuk duduk kat hotel. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan sediakan makanan daripada sarapan, lunch sampai dinner. Dia akan sediakan makanan. So kami tak payah keluarkan duit untuk makan. Itu yang kedua. Yang tiga ni paling best. Okay lah, saya nak tanya Ain lah. Kalau Ain dengar orang nak pergi umrah ataupun nak pergi haji, apa orang macam kita lah, orang Melayu kita akan buat? Dia akan bagi apa? Macam mana? Oh, sumbangan. Yes, dia akan bagi Sedekah. duit. Akan bagi Sedekah. duit untuk bekalan. Okay, itu Yes. budaya kita. Bila dengar orang pergi umrah, nak bagi duit. Dan apa yang berlaku Ain, sampai kat border tu, dalam bank kami dengan dalam poket kami ada RM21,000. Wow. Itu yang saya cakap, Allah punya plan tu lagi best daripada kami punya plan nak pergi cari dekat company-company ni. Sebenarnya Allah dah sediakan dekat tengah perjalanan tu, bukan sebelum. Allah nak tengok kita ni buat betul-betul ataupun tak betul. Kalau betul, insya-Allah ada rezeki dekat dengan tengah jalan. Itu dekat Malaysia je. Kat Thailand rezeki berbeza, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi, semua rezekinya berbeza-beza yang Allah bagi dan Allah susun. Alhamdulillah. Okay, boleh tak Ustaz dengan Ustazah Cik Ahmad dan Ustazah ceritakan pengalaman berurusan dengan pihak berkuasa Malaysia di negara-negara yang dilalui. Contohnya pejabat kedutaan, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara-negara yang dilalui. Bagaimana layanan yang diterima dan kenangan paling manis kat negara mana agak-agaknya tu? Oh, subhanallah. Bila kita keluar daripada Malaysia kan, dengan satu tempoh yang panjang kan, daripada Malaysia ke Thailand, dan kami memang aim setiap negara yang kami lalu memang akan singgah ke kedutaan Malaysia di tempat negara-negara yang kami pergi. So negara yang kami pergi, Thailand, yes, kami singgah dan kami sama-sama buat program buka puasa. Buka puasa. Dekat Thailand. Thailand. Buka puasa. Thailand bukan, itu Maulidul malam. Rasul. Maulidul Rasul. Yes. Lepas tu di Myanmar kan. Myanmar Di memang flag off, di first flag off. first flag off di Myanmar, di Yangon. Memang kita keluar travel ni kan Ain, dan dalam satu tempoh yang lama tak balik-balik kan, bila memang itu adalah peluang kami untuk jumpa dengan orang Malaysia. Orang Malaysia. Macam keluarga. Macam keluarga. Memang mereka ialah Merak ikan, buat nasi lemak. makanan laksa kan. Sebut dia Kodok laksa. So daripada tu Myanmar, di Yangon kami singgah, lepas tu di Delhi, di Nepal, Islamabad. Kathmandu, Pakistan, Islamabad, lepas tu kedutaan China tak? Sebab Uzbek. kedutaan China Kazakh. di kawasan belah ni, kita dekat kawasan nak masuk ke Kyrgyzstan, itu dekat belah barat China. So kemudian masuk Kyrgyz, Tak ada tak ada kedutaan Malaysia di Kyrgyz, Kazakhstan, Uzbekistan ada satu kedutaan, iaitu di Uzbekistan. Saya rasa itu yang saya rasa. Tapi Kazakhstan adalah dekat Almaty. Yalah, Kazakhstan ada. Itu pun bukan kedutaan lah, bukan tapi itu kedutaan. macam cawangan lah. Cawangan kedutaan Malaysia di Almaty, Kazakhstan. Dan di Uzbekistan bersama dengan Datuk N masa tu dia punya dutanya. Itu yang kami di Uzbekistan sangat istimewa sebab kami sangat close dengan duta kita di sana. Tapi memang banyak tumpang, kata rumah dia. Beliau lah yang banyak
Yang Captain masakkan dan terus. advice kita kan, advice kami untuk trip apa seterusnya kan, banyaklah kenangan kami dengan beliau. So kemudian kami masuk ke Afghanistan tak ada berita Malaysia. Di Afghanistan, kemudian masuk di Iran, ada Iran. Pun sama juga Tuan Muzammil. Kemudian UAE pun Ada. Dubai pun sangat sambutan pun sangat luar biasa juga, subhanallah. Dan kami kat situlah momen macam mana satu tempoh yang kritikal juga untuk kami, sebab masa tu visa Arab Saudi tak dapat lagi. Masa itulah kami betul-betul berserah kan, kalau betul lah kan ya Allah, kalau betul lah ada rezeki untuk kami menjaga kaki ke tanah suci dengan cara macam ni kau izinkan lah. Kiranya masa tu adalah tempoh-tempoh yang kritikal untuk kami lah, dan kat situlah pihak kedutaan UAE sangat membantu kami lah. Dan di Arab Saudi pun sama, subhanallah. Dan semua kedutaan di tempat-tempat yang kami pergi tu semuanya memberikan sokongan, support kepada kami. Bukan setakat RM1 tempat tinggal, kasih sayang sekali semua. Subhanallah lah. Kalau boleh nak jumpa, kalau jumpa ni memang boleh menitis mata macam tu lah kan. Sangat menghargailah sokongan yang mereka berikan. Sangat banyak. Sebenarnya sepanjang pengembaraan ni Ustazah, adakah memang berdua sahaja ataupun ada tim lain yang follow juga? Okay. Sebenarnya dalam pengembaraan kita ni, kita ada satu tim tau. Okay, dalam buku ni kita ada tunjuklah beberapa orang tim kita. Sebenarnya kami berlima. Okay, sebelum tu saya nak bagi hadiah ni. Tadi saya ada beritahu nak bagi hadiah. Macam mana nak claim hadiah ni, boleh WhatsApp kepada tim saya. Okay, saya bagi nombor telefon boleh? Boleh? Okay, 018 765 4603. Okay, 018 765 4603, dan boleh beritahu saya nak claim ibu kembara. Claim ibu kembara kepada mereka. Okay, terima kasih. So, kami sebenarnya berlima. Pada peringkat awal kami hanya nak pergi berdua. Dan kami nak pergi senyap-senyap. Sebab ini kan honeymoon. So kami nak pergi senyap-senyap. Tapi bila dah bercerita dengan semua orang, kami nak pergi Mekah semua, adalah seorang datuk ni, dia suggest untuk kenapa nak pergi senyap, kenapa tak nak pergi, kenapa tak nak beritahu orang. Sebab kalau orang tahu, dia akan dapat inspirasi, dia akan dapat motivasi, kan lebih bagus untuk orang tahu. So masa tu pun, dia pun suggest lah, datuk ni suggest seorang lelaki yang dia kata mungkin boleh bantu kami sebab dia orang daripada media. Orang daripada media ataupun daripada kru filem lah masa tu. Dan masa tu dia kenalkan dengan Amirul. Okay? Dan masa tu lah kami berjumpa dengan Amirul. Dan masa tu Amirul dia nak ikut. Dia lah yang nak ikut pada peringkat tu. Dan dia kata dia akan bawa 2 orang lagi kru untuk buat dokumentari untuk projek kami. So masa tu kami kata okey lah, tak kisahlah. As long as kami dapat gerak pun dah okey dah. Tapi janganlah record setiap hari kan. Semua benda nak record kan. So record lah benda yang sepatutnya kan. So kami pun pergi berlima tapi dengan cara yang berbeza. Macam kami berdua berbasikal. Okay? Dan mereka ni naik public transport. So mereka secara backpack lah mereka travel. So the objective adalah kita nak buat dokumentari, saya kena record dalam perjalanan tu dan beliau pun record dalam perjalanan. So diorang ni naik public transport. Diorang akan pergi ke setiap big city dalam setiap negara. Dan kami pula naik basikal ni, kami boleh akses masuk ke dalam kampung-kampung, dalam ceruk rantau semua kita boleh masuk lah. Okay. Cuma diorang ni tak boleh masuk. Diorang ni boleh akses di antara bandar ke bandar. Bandar utama je. Ya, bandar-bandar utama. So diorang ni syuting dekat sana untuk dokumentari berkenaan dengan madrasah, masjid, budaya. Dan kami ni kat kampung-kampung, manusia, bangsa, budaya juga kan kat dalam tu kan. Dan insyaAllah kita akan nak buat satu dokumentari, kita akan gabungkan, maksudnya dokumentari cerita tentang perkembangan Islam dalam masa sama dia ada essence of adventure dekat dalam dokumentari itulah. So kita hanya berjumpa dalam satu negara tu 2 kali je. Dekat border kita akan jumpa sama-sama, bila masuk negara kita akan cross sama-sama dan kita akan beli SIM card, tukar SIM card sama-sama dan kami start kayuh dan diorang terus naik public transport ke bandar dan kami berjumpa selalunya dekat embassy balik. Kalau ada embassy kita akan jumpa kat embassy. Kalau tak ada embassy kita jumpa kat border lagi satu sebelum masuk ke negara seterusnya. Okey, apa pandangan Cik Ahmad dan Ustazah berkenaan layanan orang di luar negara terhadap pengembara seperti
Encik Ahmad dan Ustazah lah yang dari Malaysia ni. So boleh kongsi peristiwa pahit manis yang dipanggil peristiwa magic lah sepanjang pengembaraan ni. Okay, peristiwa magic tu Encik Ahmad dia lebih suka nak cerita. Saya suka nak cerita macam mana reaksi penduduk tempatan bila jumpa dengan kami kan. Okay, bermula Thailand. Saya suka nak cerita kat India. Encik Ahmad dia suka Pakistan, saya suka kat India. Kat India ni ada punya social landscape lah. Maksudnya orang-orangnya dia orang suka untuk ambil tahu hal orang lah. Maksudnya macam satu culture shock lah bila kami sampai di India ni. First impression lah masa kami terbang daripada Myanmar masuk ke India, daripada Yangon ke Kolkata. Sampai ke Kolkata disebabkan ada cabaran kat border Myanmar dan India, masa tu ada Hindel. Jadi kami tak boleh lari kat situ. Untuk keselamatan kami terbanglah dengan flight. So di Kolkata tu dia punya first impression tu saya lah kan. Masuk-masuk dia terus bunyi dengan horn yang banyak. So mula-mula tu culture shock sikit lah. So bila kami mula start kayuh, kami berkenalan. Maksudnya masa kat India ni, kami aim adalah masjid. Kenapa kami aim masjid? Sebab dekat masjid tu di sekelilingnya akan ada komuniti Muslim yang insyaAllah kami untuk keperluan asas macam nak solat ke apa ke dia akan lebih mudah lah. Alhamdulillah kami major kali India kami dijumpakan dengan saudara-saudara Muslim lah. Ada satu tempat ni lepas daripada Muzaffarpur kami nak menuju ke Nepal, satu kawasan yang lapang, iaitu dia kawasan Bendang tau. Bendang, bukan Bendang padi, Bendang gandum. So waktu jalan, lepas tu dia waktu pun dah petang, kami decide untuk cari tempat untuk rehat terus lah sebab dah petang kan. So masa tengah kayuh tu, kami nampak ada menara masjid. Dari jauh lagi nampak menara masjid tu. So memang kami aim masjid tu lah. Kami pun tuju ke arah masjid tu dan bila sampai masjid tu dia adalah combine dengan madrasah. Madrasah masa tu tengah cuti. Kat India ni madrasah dia cuti waktu bulan Ramadan dengan Syawal. Dia cuti. So student tak ada masa tu. Kami pun tumpang solat kat situ. Lepas tu tak lama kami ada kat situ, ada seorang lelaki datang yang kata nama dia Syaukat Ali. Kita nama Syaukat Ali kan. Kita fahamlah Syaukat Ali tu maksudnya nama dia Syaukat Ali lah. So dia pun tak pandai sangat bahasa Inggeris. Jadinya kami bercakap dengan dia ni dalam bahasa yang agak terbatas. Yang mitik lah. Bahasa dari hati lah macam tu. Tengok gaya dia, rasa dia cakap macam ni. Dia nak ni kot macam tu lah. Dari hati sampai ke hati macam tu lah kan. So bila Syaukat Ali ni dia sediakan kami ruang untuk rehat semua kan. Dan bila dah petang ni kami dengan hujan kan, waktu tu memang lapar lah. Cik Ahmad lah tanya boleh tak pergi beli makanan dekat luar kan. Macam cakap Malaysia senang kan, banyak kedai. Walaupun ni Syaukat Ali kata jangan tak ada makanan ready lah. Maksudnya dia kata tak apa, duduk sini je. Duduk sini kami bawa, macam dia nak bawa makanan untuk kita lah kan. So kami pun tunggu. Masa tunggu tu kami tengoklah apa yang ada dalam beg kan. Makanlah dulu apa yang ada kan. Masa tu kebetulan memang stok tak banyak. Stok makanan kami tak restock. Ada muri, macam biskut macam tu. So memang lapar masa tu Ain. Kemudian halaman lepas tu dia pun bawakan jugalah makanan snack macam tu jugalah. So kami makanlah alas perut. Kemudian tunggu bila dah kan dia kata nak ajak makan kan. Sampailah ke malam maghrib. Maghrib Encik Ahmad pun solat dengan Syaukat Ali ni di madrasah tu solat. Kemudian tunggu sampailah isyak kan. Lepas isyak sampai pukul 10 malam. Lepas isyak baru dia ajak ke rumah dia. Kawasan tu dia tak ada elektrisiti tau. Dia bergantung pada solar. Semasa kita nak charge elektrik pun dia pergi lari ke bumbung untuk dapatkan wayar sambung ke panel solar dia. So okey, fahamlah. Lepas tu masa kami nak berjalan ke ikut ke rumah dia tu, kami jalan dalam pakai torchlight dekat handphone. Dia slow kan. So ada dalam sekilometer lebih macam tu kami berjalan, tapi kawasan dia sejuk macam nice. Kalau jalan malam-malam rembulan terang kan. So kami jalan sampailah ada satu rumah ni yang terang benderang. Ada generator. Kira
ni memang orang yang berada lah. Dia ada lampu terang rumah dia. So kami pun dijemput masuk ke rumah tu. Kami diminta duduk di atas katil. Kira macam pangking. Katil bukan, kalau bayang katil orang Malaysia ada tilam ni, tak ada. Dia cuma pangking je. Sebab dia punya lantai dia terus direct ke tanah. So kalau kita nak entertain orang luar ni, disuruh kita duduk atas katil tu lah. Masa tu kami pun dalam tu rupanya ramainya perempuan, ramainya manusia, spesifiknya perempuan. So saya pun didudukkanlah dengan dorang ni semua. Dan Cik Ahmad pun sama. Lepas tu berbagai gaya lah, tak bersembang ni, dia dengan bahasa dia, kita dengan bahasa kita. Bersilat nak bersembang. Malaysia, Thailand, India. Lepas tu lepas ni nak ke mana? Ke Mekah. Oh kan dia, macam-macam faham lah kan. So makan doa macam tu kan. So macam tu lah gaya kami bersembang tu kan. Kita pun beria je kan tunjuk Lepas tu ada satu kan, dia kata, dia tunjuk kakak dia. Bukanlah kakak, dia tunjuk diri dia. Lepas tu ada seorang lagi perempuan, dia kata, Babi. Apa tu? Apa maksud dia? Mungkin cakap kan, apa bang? Tak tergelar ni kalau dah kat Malaysia mencara dah ni. Babi. Lepas tu kami pun cari rupanya babi tu adalah kakak ipar. Oh. Dia nak kenalkan kakak ipar dia. Okey lah. So tak lama lepas tu, itulah yang meriah. Memang Tapi tak faham. tak faham. Dia duduk keliling kan. Dia pegang-pegang tudung saya ni apa, garmi kan. Dia kata panas, bukanlah tudung, dia tengok rambut lah apa kan. Itulah kat India, saya enjoy lah kat India. Sebab boleh nak mengenali satu budaya baru lah yang saya tak pernah jumpa kan. So tak lama lepas tu, Syaukat Ali ajak kami untuk pergi ke tempat lain pula. Saya ingat itu rumah dia, rupanya bukan. So dia ajak tu, dia kata jom kan. Lepas tu kita pun ikut ke satu tempat yang lagi gelap. Tapi perasanlah ada banyak rumah-rumah macam taman perumahan tau. Rumah rapat-rapat, bumbung banyak kan. Nampak lah. So sampai satu rumah ni, kami jumpalah dengan ada rumah barulah, rumah dia yang betul. Kat rumah tu ada nampak isteri dia tengah cedok nasi. Saya panggil dia kakak lah. Kakak tu dalam keadaan tengah sarang mengandung. Dia pun jemput kita duduk di atas katil macam tadi tu lah. Atas katil tu, ruang bilik dia pun tak besar, kecil je. Macam dia kata dalam 4 shilling macam tu. 4 shilling kan, tengok shilling kat atas ni. Lebih kurang 4 shilling, 6 shilling macam tu. So kami duduk dekat atas katil. Di atas katil tu ada 2 orang kanak-kanak perempuan tidur. So kami adjust lah untuk duduk kan. So Kak Mursalina ni lah, dia hidangkan nasi. Lepas tu tadi Syaukat Ali daripada rumah tadi first tu, dia bawa mangkuk, ada satu mangkuk, rupanya mangkuk lauk. Dia buka, ada kari ayam, macam tu lah. So Kak Mursalina hidangkan kari, hidangkan nasi, canai, kuah dan. So kami pun lapar ni kan. Syaukat Ali kata, kan lah, makan. Makanlah kami, bismillah makan. So kami makan sebab lapar sangat. Jadinya masa tu kami ajarlah Syaukat Ali makanlah sekali kan. Kita kalau ni makan sama-sama kan. Kita kata makan habiskan. Makan kan, disuruh habiskan. So kami sampai dah kenyang, ada lagi lah sisa-sisa baki-baki kan. Tu dia suruh habiskan lagi. Dia suruh makan, habiskan. Kita dah lah cukup lah, tak larat lah. So lepas tu lah Syaukat Ali tu isteri tadi, Kak Mursalina ni bawakan pinggan untuk Syaukat Ali. Jadi kami dah habis makan. Barulah Syaukat Ali ni makan. Kami ni tak expect langsung dia minta makan lagi. Oh, maksudnya dia mengutamakan tetamu dulu untuk makan. Ya. Lepas tu, belum habis kan. Lepas tu ada 2 orang kanak-kanak datang, anak-anak dia 2 orang lelaki, tak datang dari mana kan. Datang Kak Mursalina tu bagikan roti canai dengan kuah dal kat 2 orang budak lelaki tu. Dia last sekali cuba tengok siapa yang makan. Kak Mursalina tu lah yang makan pula. Habis last tu barulah Kak Mursalina tu yang dalam keadaan tengah sarang mengandung tu lah makan. So masa tu lah kami, ya Allah, tak habis lain. Masih rasa bersalah tu. Nasi tak habiskan waktu tu. Tapi saya boleh bayangkan lah, Syaukat Ali masa tu dia sangat seronok
Sebab puas kan. Terima kami lah, ya Allah, dahsyatnya. Macam dia punya kemuliaan dia untuk menyantuni tetamu tu sampai macam tu sekali. Saya sendirilah kan, kalau berada dekat Syakar Ali tu saya tak tahulah boleh nak willing untuk sambut tetamu sampai macam tu sekali. Itu bukan satu, ada banyak tempat macam tu lah. Bukan cuma kat India, semua tempat macam tu tak. Subhanallah lah. Saya boleh rasa lah macam nilai-nilai meraihkan tetamu, memuliakan orang, bersahabat, persaudaraan tu ada dekat mana-mana. Dan itu yang saya kata bila sampai dekat makam Nabi SAW kan. Touching sekejap. Saya boleh nak katakan, Rasulullah, ada lagi umatmu yang mengamalkan ajaran kau hari ini, sunnah kau hari ini. Pasal fikirlah, ya Allah, kami ni adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya itulah. Kami macam mak saya kan dah memang pesan kan, silaturahim, jumpa siapa-siapa, kenal ke tak kenal ke, silaturahim. So bila jumpa tu kami kan akrab macam kenal lama tau. Macam sembang macam dah kenal lama. So bayangkanlah waktu kami berpisah tu, saya punya mindset ni, saya tak tahu dah bila lagi boleh nak jumpa dengan diorang, betul tak? So apa yang kami boleh buat, ya Allah. So kalau tak boleh jumpa balik kat dunia ni, jumpalah kat syurga nanti. Itu je lah yang boleh buat. Allah, ya Allah. Itulah Ustazah, kalau ikutkan perjalanan ke Mekah tu lebih kurang dalam 14,000 kilo. Yelah, kalau kita secara normal je kita fikir mungkin separuh jalan tu mungkin kita akan rasa give up. Tapi bila dengar cerita Ustazah ni, dengan layanan di setiap negara tu, mungkin untuk boleh hilang lah rasa nak give up dengan kembara ni, betul tak? Abang nak cerita magic abang? Magic, peristiwa magic tu. Itu kat India. Ni Encik Ahmad dia tengok muka dia kan ada Pakistan. Allahuakbar. Ya Allah. Okay. Itulah, alhamdulillah, itu memang ini yang diceritakan bahawa kita ada perancangan, tapi perancangan Allah tu lagi maha hebat. Okay, Allah jumpakan dengan orang-orang yang macam ni untuk mengajar kita tau. Okay? Yang sebenarnya ada kita rasa kita ni dah ada duit, kita ni dah lebih kaya daripada orang India. Sebenarnya kita ni lebih miskin. Saya sendiri, personally, saya rasa aku ni sebenarnya lagi miskin daripada diorang. Diorang ada makanan sikit, diorang boleh berkongsi. Kita ni boleh tentu boleh buat perkara yang sama. So dia banyak menyentap diri saya. Yang masa tu saya fikir, aku balik Malaysia ni, siapa nak datang rumah aku silakan. Waktu tu belum COVID lagi, belum pandemik lagi. Siapa yang nak jumpa, silakan datang rumah. Walaupun rumah bersepah, walaupun rumah tak ada makanan, sila datang rumah. Sebab ini yang saya belajar waktu dalam perjalanan. Okay, orang walaupun rumah dia kecil, walaupun dia tak ada apa-apa, siap pinjam lauk dekat rumah sebelah untuk layan kami, untuk bagi pada kami. Apalah sangat kalau kita nak jamu orang yang dekat Malaysia ni. So saya nampak macam tu lah. Okay, nak ceritakan dekat Pakistan ni. Sebelum tu kita ada video ke untuk nak dikongsikan? Nak kita tayang selepas ni ataupun Cik? Boleh tayang dulu. And then, okay. Kita minta tim penerbit untuk mainkan video yang telah dibekalkan oleh Ustazah dan Cik Ahmad tadi. I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh,
I play, you cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought aloud why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me fighting. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family, family. Wow. You will cry when you will see this video. Yeah? You will cry. Please one more brother. One more brother. I care about you, and I wish you could realize there is nothing between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other. Oh, you and me and you, we are one. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. We're one big family. You're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. So this was it. Now, Big Jam Zain. Okey, Alhamdulillah. Itu sedikit sebanyak sorotan ataupun persaudaraan kami lah yang dipanggil silaturahim kan dekat luar negara. Itulah kata dah macam keluarga, padahal baru jumpa sekejap tapi dah rasa macam keluarga. So setiap kali tengok video tu memang tak boleh lah macam sebab kan. Kita dah lama tak jumpa dengan mereka ni dan kita tak tahu apa yang berlaku kepada mereka. Okey, saya nak sambung cerita dekat Pakistan. Dekat Pakistan cerita dia berbeza. Dan pada waktu tu Ustazah dia sakit dan masa tu sakit dia panggil acute mountain sickness. Satu penyakit, bukan satu simptom yang pembunuh nombor 1 di kawasan pegunungan. So maksudnya siapa yang kena AMS ni kemungkinan besar untuk meninggal tu sangat tinggi, nyawa dekat hujung tanduk dah. Dan pada waktu tu pun kami pergi ke kawasan pegunungan dan masa tu kami terputus hubungan terus dengan keluarga kami dekat Malaysia. Selalunya paling lama pun kami tak berhubung dengan keluarga adalah 3 hari. Tapi kali ini kami terputus hubungan selama 7 hari. Sebab kawasan tu kami pun tak pasti, kami macam dah sampai dekat kawasan nama dia Skardu. Dekat situ kami tak tahu yang ada problem lain dekat situ yang menyebabkan kami tak sempat nak beritahu keluarga kami dah mati dah. So masa tu kami setiap hari mencari line macam mana nak beritahu kepada keluarga ni kan. Dan masa tu kami nak lalui satu kawasan pegunungan. Dan dia akan melalui satu puncak yang namanya adalah Deosai Peak. Okay, puncak Deosai lah. Tempat tu Masya Allah memang sangat cantik. Okay, please jangan Google sebab takut tak boleh tidur malam. Tempat tu memang sangat cantik. Okay. Dan masa tu kami diracuni juga lah. Kami diracuni oleh orang Pakistan juga. Dia kata kau dah lalu sini, alang-alang kau lalulah kawasan ni. Nama tempat dia adalah Deosai Peak. Tempat dia memang cantik dan memang kena lalu. So masa tu kami pun okeylah, sebelum kami lalu tu kami tanya dengan orang kampung, nak naik ke puncak ni ambil masa berapa lama kan? Dan dia kata kalau naik motosikal dalam sejam sampai ke puncak. So kami kata okeylah dalam sejam. Agak-agak air lah berapa jam kami sampai kat puncak tu.
Kalau biasa berapa jam tadi Cik Ahmad? Naik motor sejam. 1 jam sampai. Kalau basikal berapa jam? Oh, kalau Cik Ahmad tanya saya memang dia akan lajak pergi 2 hari tu saya. Sikit lagi. Kami sampai kat puncak 3 hari. 3 hari. 4 hari. Kami sampai kat puncak tu. Hari keempat baru sampai kat puncak tu. Okay. So masa tu kami langsung tak kayuh sebab kawasan dia macam curam. Kami tolak basikal. Satu hari 5 kilo daripada pagi sampai ke petang tu 5 kilo je kami mampu tolak. Untuk nak melalui kawasan tu. Daripada Skardu naik kat puncak Diosai, turun ke Astor. Nama tempat tu lah. So masa hari yang keempat ni, saya pendekkan cerita, hari yang keempat, masa itulah Ustazah menunjukkan simptom-simptom AMS ni. Macam mana saya boleh tahu tu adalah sistem AMS? Sebab saya adalah hiker, saya pernah panjat Gunung Kinabalu. Dan sahabat saya pernah mengalami simptom yang sama. Saya cakap, ni AMS lah ni. AMS ni bahaya, jangan buat main-main. So ada 2 perkara yang kita boleh ubati orang yang kena AMS ni. Masa tu itu je lah ilmu yang saya ada. So sama ada bagi dia makan banyak-banyak ataupun bawa turun kalau dia tak okey. Dan masa tu tinggal lagi berapa kilometer je nak sampai ke puncak masa tu. Dah hari yang keempat kan. Dah nampak dah. Puncak tu dah nampak dah. So saya cakap okey tak apa, kita terus sikit lagi sampai ke atas. Nanti kat atas nanti abang masak. Masa itulah saya cakap kan. Dan apa yang saya buat adalah Ustazah ni dia dah flat. Dia dah muntah banyak kan, dia dah sakit kepala kat belakang ni. Apa yang saya buat adalah saya tolak basikal saya naik atas, saya turun bawah, saya tolak basikal Ustazah naik atas, saya turun bawah dan saya papah dia naik ke atas. Itulah saya buat ulang-ulang sampailah kat puncak. Okey. Dan masa saya tanya orang kampung dekat kaki gunung tu, dia kata, kat puncak ni tak ada orang hidup, tak ada orang tinggal. Pokok pun tak ada kat puncak ni. Memang kawasan yang rata. Ada pokok, ada rumput-rumput renek je. Okey. Dan dia cakap kat atas tu memang tak ada orang. Tapi apa yang berlaku? Bila sampai kat puncak tu, seolah-olah macam ada 2 makhluk ni yang approach kami. Dan dia kata, welcome to Diosai. Sedangkan orang cakap kat atas ni tak ada orang tau. Tapi ada 2 orang manusia. Okay? 2 orang manusia tu, dia datang dan dia kata, welcome to Diosai. Kita macam pelik lah, siapa 2 orang ni kan. Okay? Dan kami pun kenalkanlah diri kami. Dia kata nak pergi mana, nak ke mana kan. Kami cakap kami daripada Skardu, kami nak pergi ke Astor. Kami hanya lalu dekat sini lah. Lepas tu dia tanyalah, dia tanya nak tidur kat mana malam ni semua kan. Saya cakap lah, kebetulan pada waktu tu saya ada nampak satu bangunan tinggal tau. Yang dah tak ada pintu, dah tak ada tingkap. Memang skeleton punya building lah. Bangunan tinggal lah, abandoned building. Saya cakap saya nak tidur kat situ kan. Lepas tu masa tu dia kata, no. Dia kata, jom pergi ke tempat dia. Dia ajak pergi tempat dia. Saya macam pelik, siapa dia orang ni kan. Memang pelik. Okay, dan benda yang paling best sekali adalah dekat puncak tu dia ada satu signboard. Okay, dan signboard tu tulis, beware of brown bear. Rupa-rupanya kat puncak tu adalah penempatan beruang coklat. Dan langsung orang kampung tak beritahu kat atas tu ada beruang. Kalau kita Google, Diosai Peak tu memang tempat habitat beruang kat atas tu. Okay? Dan alhamdulillah kami tak jumpa beruang, kami jumpa 2 manusia yang pelik. Okay? Dekat Pakistan, bayangkan kat puncak, okay, dia tulis ketinggian puncak tu adalah 14,000 kaki. 14,000 kaki ni saya sangat familiar. Ini macam pernah nampak. Tinggi apa gunung apa 14,000 kaki. Yes, saya ingat. Tinggi sama tinggi dengan Gunung Kinabalu. Okay. Dan masa tu orang kampung kata it's okay, it's a baby mountain. Tapi kita kata ini bukan baby mountain ni. Kalau kat Malaysia ni grandfather mountain ni paling tinggi ni Kinabalu. Tapi dekat Pakistan ni itu di antara gunung-gunung yang rendah. Ada banyak lagi gunung-gunung yang tinggi. So masa tu sebenarnya kami dah kayuh basikal macam panjat Gunung Kinabalu. Okay, siapa yang panjat Kinabalu faham lah berapa banyak ketinggian dia tu. Okay. So dia kata dia ajak pergi tempat rumah dia. Bayangkan dekat puncak, okay, yang orang Pakistan ni jarang kita jumpa orang yang boleh cakap bahasa Inggeris. Dan dia boleh cakap bahasa Inggeris tau. Dan dia kata jom pergi tempat dia. Dia kata dekat tempat dia tu ada heater. Masa tu sejuk tau. Masa tu dekat kawasan pegunungan lain semua dah bersalji. Kat puncak tu je belum salji lagi. Tapi waktu semalam kami tidur tu adalah partikel salji, butir-butir salji tu turun juga. Masa tu kami langsung tak ada winter gear. Memang kami tak ready. Masa tu baru bulan 8. Memang belum ready betul-betul untuk nak menghadapi salji. So dia kata jomlah pergi dekat tempat dia, ada heater, ada makanan, ada macam-macam lah, ada cerita macam best lah. Masa tu saya duk fikir, oh dia ni ada hotel kot kat atas ni. So kita pun kata okey lah jom. Okay, dan masa tu saya minta dia tolakkan basikal sebab saya nak dukung isteri lah, nak dukung Adilah masa tu. Dan diorang ni pun 2 orang ni dia orang tolak basikal saya dan saya pun dukung. Bila saya dukung tu saya jalan, bila penat saya duduk. Bila
Saya okey balik, saya jalan, saya penat, saya duduk. Sampailah saya terduduk terus. Penat sangat, exhausted. Okay? Dan masa tu dia orang pun datang balik dan dia tanya what happened, apa yang dah berlaku. Saya cakap Ustazah kena bawa pergi hospital ni sebab dia kena AMS, acute motor sickness. Lepas tu dia kata it's okay, dekat tempat dia ada ubat untuk AMS. Lagilah pelik. Dia cakap dia ada ubat untuk AMS, dia tahu pasal AMS. Lepas tu dia kata it's okay, I'm a doctor. Lagi macam Suspend pula dengan cerita ni. boleh bayangkan tak dekat atas puncak Pakistan, ketinggian Kinabalu yang sepatutnya tak ada manusia atas tu, tiba-tiba ada 2 orang mamat Pakistan boleh cakap bahasa Inggeris orang tu dan dia ngaku diri dia doktor. Masa tu saya cakap jom pergi je lah kat tempat dia, apa yang berlaku kita tak tahu. Okay? So bila sampai kat tempat dia ada 4 orang sebenarnya, termasuk mereka ada 4 orang dan rupa-rupanya mereka ni askar yang jaga kat base camp kat puncak tu, yang jauh dia 5 km. Okay, dah jauh dia 5 km dan yes, yang seorang tu memang doktor dan doktor askar, nama dia Dr. Ilyas. Ada 4 orang askar, satu askar biasa, doktor, tukang masak dengan radioman dekat puncak tu. Dan saya tanya dia apa yang dia buat jauh 5 km daripada tempat dia tu. Masa tu dia kata dia boring, dia bosan, dia tak tahu nak buat apa, dia jalan-jalan. Daripada base camp dia tu sampai tempat dia jumpa kami tu 5 km tau, dia jalan-jalan. So masa tu saya dah fikir apa tau. Ini Allah susun, ni Allah yang susun. Allah yang tarik dia orang ni purposely. Doktor pula tu yang Allah tarik ni untuk jumpa dengan Ustazah waktu Adilah sakit. Masa Ustazah tengah sakit. Okay, so masa tu saya macam ya Allah syukurnya kalau tak ada doktor ni, kalau Allah tak hantar doktor ni kita tak tahu apa yang berlaku pada Ustazah masa tu. Dan 2 hari kami kat atas puncak tu memang doktor tu dia jaga. Dia bagi kami sleeping bag, dia relax je tidur dekat tempat salji tu tanpa pakai sleeping bag. Sebab dia dah biasa dah kan. So dia ada injection, masa tu dia ada injection, dia ada ubat bagi pada Ustazah. Dan masa tu Ustazah pun masih tak kebah-kebah. Dan dia kata satu cara je nak kena bagi adalah, nak baik adalah kena bawa ke hospital, kena bawa turun. Dan masa tu pun kami pun cakap dengan doktor boleh tak bawa turun kami ke bawah kan. Dan dia kata kami pun dihantar oleh askar lain kat puncak ni. Kami pun tak ada kenderaan. So dia offer untuk bawa kayuh basikal untuk turun. Okay, maksudnya saya kayuh basikal, Ustazah duduk kat belakang dan dia bawa basikal Ustazah untuk bawa turun lah Dr. Ilyas ni. Dan dipendekkan cerita kami pun sampailah kat bawah. Bila sampai kat bawah saya cakap dengan doktor ni masa ni Dr. Ilyas ni dia nak pergi rumah makcik dia. Saya cakap doktor tak apalah pergilah rumah makcik doktor sebab saya dah terhutang budi 2 hari dah dengan doktor. Okay, dah banyak sangat bantu kami. Saya rasa macam tak patut lagi nak drag lagi doktor untuk bantu kami. Dan dia pun balik. Dan masa tu saya sembang dengan Ustazah. Ustazah tanya doktor mana? Saya cakap doktor dah balik lah. Lepas tu Adilah tanya kata nak pergi ke hospital. Oh lupa. Ada lagi 10 km nak pergi ke hospital. Kami baru diturunkan dekat kaki gunung. Kat bawah. Ada lagi 10 km. Masa tu saya cakap, aduh macam mana aku nak bawa pergi ke hospital ni. Saya tanya Ustazah, boleh tak bawa kayuh lagi 10 km pergi ke hospital. Dan masa tu Ustazah dia tak bercakap, dia hanya menangis je. Dan masa tu saya cakap dalam hati, aduh salah soalan ni. Member dah 3 hari tak makan, makan semua keluar balik, suruh kayuh lagi 10 km. Masa tu saya dah tak tahu macam mana nak fikir ni. Macam mana nak bawa Ustazah ni pergi hospital. Dan masa tu saya minta lah bantuan dengan owner restoran dekat situ. Masa tu kami ada dekat restoran, dekat kafe. Dan saya tanya, masa tu saya ingat lagi nama dia Ali Musa. Okay, saya tanya dia boleh tak nak pinjam motosikal ke ataupun kereta untuk saya nak bawa Ustazah pergi ke hospital. Dan dia kata boleh pinjam. Tapi kena bayar duit minyak lah dia kata. Which is masa tu dia minta sangat mahal. Okay, which is saya pun kalau bayar duit minyak tu saya tak boleh nak bayar hospital 1 hari. Okay. Dan masa tu memang tak ada pilihan. Saya cakap tak apalah, nantilah saya fikir macam mana kan. Tengah-tengah saya muka dia tengah berserabut tu, dia datang balik, si Ali Musa dia datang, dia kata dekat sebelah tempat you all makan ni ada satu grup lelaki yang tengah makan. Cuba minta izin, mungkin diorang ni boleh tolong. Dan masa tu saya cakap, okeylah, tak apa, saya tunggu. So bila dah habis makan je, saya terus bangun. Saya terus pergi kat diorang ni. Lepas tu diorang ni tak tanya apa, dia terus cakap, dia tanya, how can I help you? Dia terus tanya, dia tak tanya nama saya siapa, saya daripada mana, mungkin muka saya dah serabut gitu. Dia kata, how can I help you? Dan saya cakap lah, my wife is sick, I need to bring her to hospital. Okay? Dan dia kata, where's your wife? Dan saya pun panggil lah Adilah, ni ada pakcik ni nak jumpa kan. Dan bila Adilah sampai, bangun memang dah sangat lemah dah masa tu. Dia terus pegang tangan Adilah.
Saya macam pelik lah kan. Kenapa pegang tangan bini aku ni? Masa tu kan. Lepas tu dia kata, it's okay. I'm a specialist doctor. And all my friend here are specialists. Masya Allah, tabarakallah. Dia sebenarnya dia adalah dia spesialis apa Saya puan. Kanak-kanak. Kanak-kanak. Dia sakit kanak-kanak, ada yang sakit puan dengan bedah. Pembedahan. Surgeon. So diorang ni semua pakar lah. Dan mereka ada 6 orang, 3 orang pakar, doktor pakar dan 3 orang driver dan diorang ada 3 4x4 kat luar. So maksudnya seorang doktor ada seorang driver dan satu kereta. So satu kereta. Dan dia kata okey dia akan bawa Adilah pergi ke hospital tapi give us 5 minit dia kata. Bagi kami masa 5 minit sebab dia nak pergi tangkap gambar kat tasik. Dan rupa-rupanya mereka ni daripada hospital yang tempat yang kami nak pergi 10 km tu. Diorang datang ke situ semata-mata nak lunch dan tangkap gambar dekat tasik. Masya-Allah tabarakallah. Bayangkan Ain pernah tak pergi lunch jauh dia 10 km. Tak sempat tu. Tak Lunch hour sejam je. Yes, ini lunch 10 km. Masya Allah tabarakallah. Masa tu saya cakap, ini Allah yang susun ni, Allah yang hantar. Allah hantar bukan doktor biasa, Allah hantar spesialis. 3 orang. Terus, waktu kami sangat-sangat memerlukan pada waktu tu. Okay, tu saya rasa macam ya Allah, perancangan Allah tu sangat hebat. Okay, itu yang kedua. Dan kami pun dihantarkan terus pergi ke hospital dan Adilah terus masuk ke ICU pada waktu tu. Okay, saya ingatkan sehari je. Masa tu dia kata, terus masuk ke ICU, dia kata pergi tengok wife semua jaga kan. Saya nak tanya deposit nak kena bayar berapa, dia kata tak payah, pergi tengok je dulu. Okay, dan bila masa tu saya ingatkan sehari je. Rupanya dia drag sampai ke 3 hari. Ustazah masuk ICU selama 3 hari. Dan masa tu barulah saya teringat yang saya ni dah lama tak kontak dengan family. Dah 7 hari dah masa tu. Dan masa tu lah saya telefon Abi dekat rumah. Dan masa tu Abi cakap, Angah pergi mana? Memang dah huru-hara dekat Malaysia tu. Semua orang tengah mencari. Kehilangan embassy Pakistan pun cari kami. Memang huru-hara masa tu. Kita putus hubungan kan. Dan masa tu Abi tanya, ada kat mana? Ada kat hospital. Siapa yang sakit? Ni Ustazah adalah demam-demam sikit. Oh, tak boleh tahu lah. Tapi fahamlah. Pasal Abi tanya, ada tak duit? Ada, insyaAllah. Ada lagi duit ni, banyak lagi duit. Lepas tu, bila dah letak telefon, aduh mana aku nak cari duit ni. Nak masuk hospital kan, kita bayangkan kalau kita orang foreigner dekat Malaysia masuk hospital mesti bayar mahal. Kalau dibandingkan dengan orang tempatan. Itu yang saya fikir, mesti bayar mahal gila kan. So dah lah, bukan sehari 3 hari pula tu kena drag. Dan saya pun okay lah, masa tu apa yang saya fikir adalah kalau aku tak boleh bayar ni, kerja kat Pakistan ni sampai boleh bayar dan baru balik Malaysia atau sambung ataupun nak terus balik Malaysia. Masa tu lah saya fikir macam tu. Waktu tengah-tengah fikir tu ada seorang lelaki ni datang. Dia datang, are you from Malaysia cycling to Mecca? Dan saya cakap yes. Dia kata Dr. Nadim. Dr. Nadim ni yang kami jumpa kat Tasik tadi tu. Dan dia kata Dr. Nadim suruh tengok-tengokkan kami. Dan rupanya dia, nama dia Mr. Abasi. Dan dia adalah guard dekat hospital tu. Dan dia kata, how can I help you? Ada apa-apa masalah ke? Dia nampak muka kita serabut kan. So saya cakap lah, saya tak tahu nak buat apa sekarang ni. Mungkin saya tak lepas kot nak bayar bil hospital ni. Okay, lepas tu dia kata, how much do you have? Saya cakap dalam, kalau tukar duit Malaysia tu dalam RM1,000 je saya ada. Itu duit emergency tu. Duit emergency je yang tinggal. Lepas tu dia kata, let me talk to my boss. Dia nak cakap dengan bos dia. Saya pun macam 50-50 lah. Dia antara dengar tak dengar je lah. Tengah duk fikir ni nak kerja apa ni. Sama ada nak basuh pinggan ke kat restoran ataupun nak kemas bilik ke dekat hotel kan. Masa tu duk fikir. Dipendekkan cerita sampailah hari ketiga. Tak kerja-kerja. Fikir punya lah panjang. Tak kerja-kerja. Dah hari ketiga ni. Ustazah dah sihat dah. Bila dah sihat dah, Ustazah tanya soalan yang pertama. Bang, bila nak sambung kayuh? Kita tengah duk fikir ni berapa nak kena bayar ni. Dia fikir berapa bila nak sambung kayuh. Saya pun cakap okey lah jom. Ustazah baru recharge. Dia baru recharge. Dia duduk kat ICU makan sedap sehari makan 3 kali. Duduk satu bilik khas. Orang lain semua duduk kat hall. Dia duduk satu bilik khas yang ada toilet. Dan setiap kali makan dia boleh order. Nurse tu tanya nak makan apa. Itu semangat Ustazah lain macam tu lepas sihat. Saya cakap, yang jangan makan mahal-mahal, apa tak ada duit. Order yang murah-murah je. Okay. Dan dipendekkan cerita lah, yang hari ketiga tu, saya cakap okey lah jom kita keluar. Dan kami pun packing lah. Bila waktu kami packing tu, ada beberapa orang yang datang ziarah kami lah.
Dan rupa-rupanya mereka ni adalah pengarah hospital. Salah seorangnya adalah pengarah hospital. Nama dia Dr. Syafi'i. Dan dia tanya, are you from Malaysia pergi ke Mekah? Dan dia kata yes. Dan dia kata please pray for Pakistan in front of Kaabah. Dia cakap yes of course, orang Pakistan memang sangat baik, memang insyaAllah kami akan doakan. Lepas tu dia pun keluar dan kami pun pergi ke kaunter. Dan kami pergi ke kaunter masa tu sejuk tau, musim sejuk. Tapi saya berpeluh sebab aku tak tahu ni berapa nak kena bayar ni. Kan, berapa nak kena bayar untuk 3 hari ni. Dan sampai kat kaunter dia tanya, nak check out ke? Saya cakap yes, kita orang dah nak keluar dah. Dia kata no, you need to stay another 2 days. 2 hari lagi kena stay. Saya macam, dah sihat. Kenapa kena stay lagi 2 hari? Dah sihat dah. No, tak boleh keluar. Dia kata, kenapa kena duduk lagi 2 hari? Sebab sekarang ni 10 Muharram. 10 Muharram ni ada satu perayaan yang dekat sini, mungkin boleh membahayakan pelancong. Dan saya pun cakap, aku tak kisah. Aku nak keluar daripada hospital ni. 3 hari ni aku tak tahu berapa aku kena bayar. Kan, masa tu cakap, where's my bill? Lepas tu dia kata, okay macam ni. Okay, boleh keluar daripada hospital tu. Tapi selama 2 hari ni jangan keluar daripada kawasan Skardu ni. Boleh keluar hospital tapi jangan keluar daripada daerah Skardu ni. Okey, saya cakap as long as saya boleh keluar, as long as saya boleh keluar daripada hospital ni, saya okey. Okey, dan masa tu dia kata, okey, dia pun berilah dan saya minta masa tu, where's my bill? Dan dia tanya, what bill? Dia tanya saya balik, what bill? Bill ni dah duduk 3 hari ni takkan ada bill kan? Lepas tu dia kata, you have no bill. Macam pelik, no bill. Pakistan government already paid for you. Masya-Allah, tabarakallah. Masa tu macam batu besar atas kepala ni hilang macam tu je. Okay, 3 hari makan special. Pakistan government dah bayar dah. Dan masa tu saya dah fikir ini mesti kerja Abasi ni. Abasi ni dia cerita dengan bos dia suruh wave. Okay, kami punya bill. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kami pun berterima kasihlah dengan pegawai-pegawai dekat situ. Dan pegawai tu pun dia cakap benda yang sama. Dia kata, please pray for Pakistan. Please make doa for Pakistan in front of Kaabah. Okay, dan saya cakap, yes, of course. Okay, tengok semangat patriotik mereka ni terhadap negara mereka kan. Sangat hebat. Dan rupa-rupanya 2 hari yang diorang cakap tu sebenarnya, itu adalah perancangan yang Allah susun untuk kami. Okay, sangat detail Allah susun ni. Okay, hari yang pertama, yes, kami keluar. Walaupun dia kata kami duduk percuma, kami tak adalah nak ambil kesempatan untuk duduk 2 hari lagi kat hospital tu, kami tetap keluar. So kami keluar juga. Hari yang pertama ni, apa yang Allah tengah susun ni sangat dahsyat. Okay, ada satu kumpulan lelaki ni, dia nampak kami dan dia invite kami makan malam. Dan kami pun okey lah makan malam. Dan masa tu dah malam, kami tak ada lagi tempat tinggal tau. Dan dia ajak masa tu dekat hotel, dan hotel tu sangat mahal untuk satu malam. Sebab hotel tu agak orang kata cantik. Tempat dia menghadap tasik. Nama tasik tu adalah Lower Kachura Lake. Tempat dia Masya Allah memang sangat cantik. Please jangan Google, takut tak boleh tidur. Nama dia Lower Kachura Lake. Saja nak beritahu. Nak beritahu je, jangan Google. Okay, so bila dah sampai kat situ, kami pun sembang lah dengan diorang ni kan. Dan masa tu diorang gelak, diorang ketawakan kami, diorang macam tak percaya yang kami dah kayuh basikal daripada Malaysia dah sampai Pakistan ni. Saya cakap dengan Ustazah, pergi ambil iPad dekat basikal tu, kita tunjuk video-video yang kita dah edit tengah jalan kan. So waktu Ustazah pergi ambil iPad dekat basikal tu, ada seorang pakcik ni, badan besar, dia berjambang, dia dah agak berusia sikit. Saya ingatkan pakcik tu daripada kalangan mereka ni. Dia datang pada saya, dia tanya, are you from Malaysia? Saya cakap, yes, from Malaysia. Come, follow me. Dan saya ingatkan dia daripada diorang ni, dan saya pun ikut lah. Saya ikut pakcik tu. Dan pakcik tu dia bawa saya ke satu sudut yang tak ada orang. Yang agak sama-sama, gelap-gelap sikit kat satu tempat tu. Tak ada orang, dia bawa saya pergi ke situ. Dan dia tengok kiri, dia tengok kanan. Dia cakap satu ayat yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Agak-agak dia cakap apa tu ayat? Ni yang tak boleh nak teka ni. Tadi hari dengan jam tu mungkin boleh teka lagi. Yang ni tak mampu nak teka ni. Okay. Dia tanya saya, how much money do you want? How much money do you want? Kalau kita tengok drama, kalau kita tengok cerita movie, orang akan keluarkan pisau dan akan tanya, how much money do you have? Yes. Patutnya. Tapi apa yang berlaku, how much money do you want? Saya dah macam, no, I don't need any money. I don't need any money. Okay, what do you want? What do you want? Maksudnya,
I just need place for sleep tonight. Saya tak ada tempat tinggal lagi. Saya nak tengok. Okay, dia kata pergi makan, saya akan bookkan satu bilik. Okay, saya pun pergi lah sama macam muka terpinga-pinga kan, baru nampak ustazah. Abang pergi mana? Ada seorang pakcik tu pelik gila. Ada dia tanya, how much money do you want? Maksud, Adilah kata, oh abang jumpa ke pakcik tu? Rupa-rupanya ustazah ni dia jumpa pakcik tu dekat basikal. Okay? Dan masa Adilah sampai kat basikal, pakcik tu tengah tengok-tengok basikal kami ada bendera Malaysia. Dan dia tanyalah, Adilah ni datang dengan siapa? Pasal Adilah cakap datang dengan suami. Tu dia jumpa saya tu. Dia jumpa saya, dia offer macam tu. So bila kami dipendekkan cerita, kami habis makan. Bila dah habis makan semua, kami pergi kat kaunter tau. Kami pergi kat kaunter, kami tanya, betul ke ada orang bookingkan bilik kan? Takut scammer ke apa kan? Kita tak tahu kan? Dan dia kata, yes ada dekat tingkat 3. Dan kami pun ambil barang-barang kami naik kat tingkat 3. Sampai kat tingkat 3 masa tu, yang lelaki ni tadi, pakcik tua ni tadi, dengan keluarga dia tadi tengah tunggu kami. Ya, tengah tunggu kami dan kami sampai je dia kenalkan, okay, ni isteri saya, ni anak saya, semua kan. Dan dia kata, lepas tu dia bagi satu plastik dan dia suruh dah masuk tidur. Dia suruh kami tidur, dia suruh masuk bilik dan kami tidur. Dan masa tu masya-Allah tabarakallah, kami masuk bilik sangat besar bilik dia. Bukan untuk 2 orang, memang untuk satu family, keluarga yang besar dan menghadap tasik sangat cantik. Okay. Dan kami pun masuklah, kami mandi, kami solat dan masa tu saya nak buka lah apa benda yang pakcik ni bagi kan. So bila saya buka, dalam tu ada kacang-kacang dan ada satu sampul. Dan bila saya buka sampul tu, dalam tu ada duit. Kalau kita convert dalam duit Malaysia, nilai dia RM600. Masya-Allah tabarakallah. RM600. Bayangkan orang Pakistan bagi kita RM600. Itu macam masa tu saya tanya ustazah, yang siapa tu yang? Kita esok kita kena korek siapa Muhammad ni? Siapa pakcik ni? Kan terlalu baik, sangat baik. Dan keesokan harinya kami kejar dia sebelum check out dan kebetulan pada waktu tu driver dia datang lambat. Bolehlah kami nak korek-korek kan. Dan nama pakcik tu pakcik Munawir. Ya, pakcik Munawir. Dan dia rupa-rupanya dia ada college dekat Pakistan. Dia ada 5 college dekat Pakistan. Memang orang kaya lah. Tapi orang kaya dia takkan bagi duit pada stranger suka-suka hati kan? Mesti ada cerita di sebaliknya. Dan masa tu dia kata dia ada seorang kawan orang Malaysia yang duduk dekat Perak, dia kata. Okay? Dan kawan dia ni suka pergi melancong kat Malaysia tau dengan keluarga dia. So setiap kali dia datang Malaysia, kawan dia ni bawa pergi ke Langkawi, pergi ke Genting Highland, Cameron Highland, semua secara percuma. So dia kata disebabkan kawan dia yang baik tu, aku nak tolong kau. Maksudnya orang lain punya baik, kami yang dapat. So masa tu saya fikir, oh macam ni rupanya Allah susun tu. Okay? So masa tu saya fikir, aku balik Malaysia ni aku nak buat baiklah dengan orang Pakistan. Aku nak buat baiklah dengan orang Indonesia, orang Myanmar. Okay? Boleh jadi dia akan buat baik pada orang Malaysia yang datang negara mereka. Okay? Kebaikan yang bersambung-sambung. Itu hari pertama. Okay? Hari pertama. Hari yang kedua kita dah check up pergi tempat lain, hotel yang berbeza, nama dia Upper Kachura Lake. Kat tingkat atas. Sama juga kecantikan dia lagi dahsyat sebenarnya. Upper Kachura Lake ni. Sama juga waktu tu kami berjumpa dengan ada satu grup keluarga yang diorang sembelih kambing kat situ dan diorang lunch terus kat situ. Dan masa tu dia ajak kami makan. Yes, kami makan. Masa tu kami tak check in hotel tau. Kami camping dekat luar. Sangat sejuk, memang sejuk. Kami tak ada winter gear masa tu. Okay? Yes, pasal kemah dekat depan tasik. Dan bila dah habis makan dengan diorang ni yang suruh owner hotel tu suruh masukkan kami kat dalam bilik. So dia bookingkan kami bilik lah. So kami duduk dalam bilik. Tak sempat lah nak tidur dalam kemah kan. So alhamdulillah dapat bilik. Dan waktu tu ada lagi satu grup lelaki ni ajak saya makan. Masa tu saya cakap saya dah kenyang dah. Tapi dia insist, jomlah makan. Dan saya pun tak apalah, saya pun ratah ikan. Diorang ni makan ikan ramai-ramai masa tu kan. Dan Adilah dia tak join sebab dia segan semua lelaki. Dan dia pun duduk dalam bilik. Okay? Dan masa tu ustazah sangat mengidam dengan ikan tau. Teringin je tu macam. Yes. Dan susah nak dapat. Dah lama tak jumpa ikan. Lama dah tak jumpa. Sebab dah musim sejuk. Okay? Dan masa tu dia orang ni bagi ikan yang paling besar pada saya. Nak bagi kat isteri awak. Masa tu dia bagi. Paling besar ni dia bagi. Dan saya pun bagilah kepada ustazah. Dan waktu saya sembang-sembang tu semua tu, kami pun dah habis makan dan dia orang pun nak bertolak. Dan waktu tu dia orang nak bertolak tu, dia orang bagi satu sampul pada saya. Okay, dia bagi satu sampul pada saya. Saya cakap, kenapa ni? Ni apa benda ni? Dia cakap, this is from all of us. Please pray Pakistan in front of Kaabah. Dia
Dia cakap macam tu. Sebab dia tahu dia nak pergi Mekah kan. Dan kami pun berpeluk dan dia pun dah balik. Saya buka sampul tu. Dalam sampul tu ada duit, nilai dia sama macam yang semalam tu, RM600. Total semua RM1,200 yang kami dapat pada waktu tu. Okey, ini masa tu sebenarnya saya duk fikir apa tahu. Waktu dekat puncak tu saya duk fikir kita ni tak ada winter gear dan kita tak ada duit pun nak beli winter gear sebenarnya. Tapi masa tu saya macam, ya Allah, mana aku nak dapat duit ni nak beli winter gear. Winter dah nak sampai ni. Dah nak musim sejuk. Dan apa yang aku bila dapat 1,200 tu, kami beli winter gear kami daripada atas, daripada snow cap sampai ke boots, sampai dapat sleeping bag, cukup untuk kami dorang 1,200 tu habis. Ngam-ngam 1,200. Maksudnya Allah bagi macam tu je, cash yang Allah bagi untuk kami dapatkan. Okey. Dan masa itulah saya duk fikir apa tahu. Saya cakap ini doa mesti doa orang musafir ni yang Allah makbulkan ni. Mungkin sebab kami ni sedang bermusafir, sebab orang cakap ataupun dalam hadis pun ada cakap kan. Doa-doa yang dimakbulkan adalah salah satunya doa pemusafir. Dan masa tu kami duk fikir macam tu lah kan. Sampailah pada satu hari ni saya telefon Umi. Masa tu dekat China nak masuk ke Kyrgyzstan. Saya telefon Umi nak tanya khabar lah. Dan kami pun nak cross lagi satu negara. Dan masa tu saya buka loudspeaker dan saya bersembang dengan Umi. Ustazah dengar lah kat sebelah. Dan masa tu Umi tanya, Angah, apa hikmah terbesar, apa hikmah yang Angah dapat dekat Pakistan? Dan saya cakap banyak Umi, masa Adilah sakit ni dekat puncak tu jumpa doktor. Bila turun jumpa lagi 3 orang spesialis. Lepas tu spesialis hantar ke hospital 3 hari. Duduk hospital percuma. Hari pertama dapat dapat RM600, hari kedua dapat RM600. Jadi total RM1,200. Memang sangat best, sangat besar hikmah yang Allah tunjuk. Lepas tu masa tu Umi cakap, Angah nak tahu tak satu cerita? Dan masa tu saya cakap, ya, cerita apa Umi? Kita pun dengarlah apa yang Umi nak cerita. Masa Angah dengan Adilah hilang dulu, ada satu kejadian berlaku dekat Malaysia. Okay, masa tu ada seorang pelajar Indonesia, student UIE, accident, dia terlanggar satu dawai yang terjeruk leher dia tu, dah terbuka leher dia ni, perlu dimasukkan ke ICU. Okay, dan keluarga orang Indonesia ni kenal mak saya. Okay, dan pelajar ni dia tak ada keluarga dekat Malaysia. So dia hanya kenal mak saya. Dan mak dia minta tolong mak saya ni untuk tengok-tengokkan anak dia. Waktu yang sama Adilah masuk hospital percuma dan dia kena masuk hospital waktu tu, nak masuk ICU kena pendahuluan deposit RM2,000 dia kena bayar. Okay, dan masa tu apa yang Umi buat? Umi keluarkan duit dan Umi bayar duit tu. RM2,000 tu Umi yang bayarkan. Okay, dan masa Umi bayar tu Umi cerita, ya Allah, dengan duit ini, dengan bantuan ini ya Allah, kau bantulah anak-anak aku kat luar negara yang aku dah lama tak dengar cerita, yang dah lama dah terputus hubungan. Kau mudahkanlah urusan mereka kat luar negara. Dan masa tu Umi menangis dan kami menangis. Kami macam speechless. Kami macam, ya Allah, sebenarnya bukanlah doa kami yang sebenarnya yang Allah makbulkan sebenarnya. Sebenarnya adalah doa seorang ibu, dalam masa sama dia bantu orang, dalam masa sama dia bersedekah. Itu adalah doa yang sangat dahsyat sebenarnya yang Allah kabulkan untuk bantu kami. That's why the magic happen to back. Sangat dahsyat yang berlaku tu sebab dari doa seorang ibu. InsyaAllah, tabarakallah. Nasib baik pergi tu dapat restu kan. Betul, sangat betul. Okey, kita rasa ada soalan daripada penonton, pertama daripada Encik Saiful Yusof. Dia tanya pada Cik Ahmad dan Ustazah lah, harga basikal yang digunakan Ustazah berapa harganya? Dan apa jenis basikal yang digunakan? Ustazah ya? Saya ikut sini harga yang basikal yang Ustazah gunakan. Basikal saya tu second hand sebenarnya. Second hand, harga asal dia mungkin dalam RM2,000, oleh kerana second hand jadi half price RM1,000 sahaja. Jenis dia adalah jenis touring bike dan jenama Java. Dia ada curve ke bawah tu, sesuai lah untuk saya ride, selesa dengan berbaju kurung. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Zahurin Zakaria. Assalamualaikum Tuan dan Puan, pernahkah patah semangat semasa dalam mengisi perjalanan tersebut dan apakah yang membuatkan Tuan dan Puan
kuat dan gigih meneruskan kayuhan dan menamatkannya. Okey, masya-Allah tabarakallah, ni semua la haula wala quwata illa billah, semuanya daripada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kami boleh lakukan sebagai seorang manusia adalah kami ada satu big why. Kami ada asbab kenapa kami mula. Okey, dan waktu mula tu kita akan fikirlah apa tujuan kita mula. Okey, dan macam saya sendiri, saya nak mencari siapa diri saya yang sebenar dalam pengembaraan ni. Okey, dan macam Ustazah sendiri, big why dia adalah Mekah tu sendiri sebab dia tak pernah jejakkan kaki dia lagi dekat sana. Okey, dan that's our big why. Kalau kami rasa nak putus asa, kami nak patah semangat, kami akan fikir balik kenapa kami mula. Okey, kita sekarang ni bulan Ogos. Yang memang kita tahu bila masuk je bulan Ogos ni semua orang akan bercakap tentang patriotisme, tentang kenegaraan. So sepanjang pengalaman, sepanjang kembara ni, apa yang boleh Cik Ahmad dan Ustazah kaitkan dengan semangat patriotisme tu? Macam tadi dah kita dekat Pakistan tadi kan. Betul? Betul? Itu salah satu contoh lah yang dia punya, saya sangat respect lah, mad respect lah kepada orang Pakistan yang sangat sayang dengan negara mereka ni. Dia orang boleh je cakap kalau waktu bantu, dia orang cakap please pray for me in front of Kaabah, dia boleh je cakap macam tu. Tapi dia pilih untuk cakap please pray for Pakistan, negara dia. Bunyilah dia sayang pada negara dia. Itu adalah salah satu contoh yang kami kata boleh, kita kena sayanglah negara kita sebab sangat orang kata jauh lah kalau nak ceritakan negara kita ni the best lah. Kalau nak compare, kalau orang tanya negara mana paling best, tak boleh lawan lah Malaysia lah. Malaysia lah the best. Malaysia ni kalau ke mana-mana kan, bila kata Malaysia, sepanjang kami sampailah habis kembara, kami perhati ada dua benda tau yang kenapa orang suka sangat dengan orang Malaysia. Aina tahu. Apa tu? Yang pertama diorang akan sebut berkenaan dengan Dr. Mahathir. Sebab ini banyak impact lah kepada dunia dan melihat kat Malaysia macam itulah kan. Yang kedua adalah benda yang saya pun baru tahu, macam satu benda baru yang saya nampak ni masa kat Afghanistan lah, macam mana kami berkenal dengan satu keluarga. Makcik ni memang dia dah pernah pergi ke Mekah lah. Dan dia cakap dengan bahasa Pashto dia tu, tapi saya boleh faham lah yang dia tengah cerita macam mana peristiwa dia ditolong oleh orang Malaysia. Dan sampai menangis ni, dia pegang saya menangis ni, kata bukanlah menangis-nangis, tapi maksudnya dia sampai menitis air mata lah, menceritakan macam mana keadaan dia yang diselamatkan oleh orang Malaysia masa dekat Mekah tu. So bila saya ada beberapa tempat juga yang kata Malaysia je dia akan rasa seronok. Sebab lagilah kat Arab Saudi kan, orang Malaysia ni dilihat sangat disenangi jemaah haji. Jemaah haji, subhanallah. So tahniahlah kepada kerajaan Malaysia yang mengelola jemaah haji Malaysia ni sampai kita dilihat sebagai orang yang lemah lembut, berbudi bahasa, sungguh membantu. Itu yang saya sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia. Okey Cik Ahmad. Okey, semasa memulakan kayuhan ni, masa tu umur lingkungan usia belia lagi. Berani untuk membuat keputusan luar biasa dan ambil risiko. So apa nasihat Encik Ahmad kepada belia kat luar sana sekiranya ada yang ingin mengikut jejak langkah, maksudnya yang nak berbasikal atau backpack ke luar negara dalam tempoh yang panjang. So apa persediaan yang diperlukan dari segi mental, fizikal, kewangan, kemahiran atau apa sajalah yang Encik Ahmad boleh kongsikan? Okey, kita dalam Islam kan, kita ada banyak tokoh-tokoh macam nabi, para rasul, para ulama, semua keluar mengembara. Pasti ada sebab kenapa mereka ni mengembara. Okey, dan yes, kami rasai apa yang mereka rasai. Contoh, memang kita akan keluar daripada zon selesa. Of course kita akan keluar daripada zon selesa, tapi kita punya kebijaksanaan kita bertambah. Kita punya kematangan kita tu bertambah lebih laju daripada orang yang duduk saja-saja kat tempat negara yang tak keluar pergi mana-mana. Kenapa? Sebab apa? Kita akan menambah ilmu. Contoh, kita setiap hari kita akan jumpa bangsa baru, kita akan jumpa agama baru, kita akan jumpa bahasa baru, situasi baru, cuaca baru, jalan baru. Semua kita setiap hari adalah hari yang berbeza.
So maksudnya Every day is yes. surprise. Every day is a surprise. Setiap hari kita belajar sesuatu yang baru. Okay? Tapi kalau kita duduk kat satu tempat yang biasa, kita dah tahu dah esok kita nak buat apa, lusa kita nak buat apa. Hari-hari tengok muka yang sama, hari-hari tengok tembok yang sama. Hari-hari menghadap jam yang sama, hari-hari tengok muka bos yang sama. Okay? So dia berbeza dengan orang yang keluar mengembara ni. Okay? So cadangan saya ataupun pandangan saya untuk belia yang nak buat sesuatu yang luar biasa ni, please go by all means. Okay? Sebab waktu time-time sekarang ni lah kita sepatutnya pergi waktu kita tengah banyak tenaga. Okay? Bila kita dah tua, yes, tengah muda. Bila kita dah, waktu muda ni paling banyak idea gila. Paling banyak idea, please proceed. Nothing is impossible. Teruskan apa yang anda niat, teruskan. Ya, kalau kita tengok orang yang banyak yang berjaya, dia mula awal. Okay? Dan itulah yang saya nak sampaikan. Sebenarnya as long as selagi niat kita baik, selagi niat kita tu tak menyanggah agama kita, insya-Allah Allah akan bantu. In fact, kita menyanggah agama pun sebenarnya Allah bantu. Okay, kalau kita fikirkan, ada tak orang yang pergi ke Thailand dengan niat dia yang tak betul, balik masih selamat balik pulang ke rumah? Pasti ada. Itu pun Allah bantu. Ini kan pula kita nak pergi umrah, nak pergi rumah Allah ni. Okay? Pasti Allah akan bantu. Allah tu tak akan tinggalkan umat dia. Allah tu tak akan tinggalkan hamba dia. InsyaAllah. Okay, bagi saya ya Ain, satu ayat Quran lah yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 46. Allah kata, maksud dia, oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Ini adalah satu peringatan untuk saya lah, dikata sebagai pengembara yang ni kan. Jadi peringatan kepada saya, dan sebenarnya kepada belia lah kan, belia yang nak melakukan satu siri pengembaraan. Satu perkara penting ialah macam mana, apa niat yang kita nak tetapkan sebelum kita keluar kembara. Bila niat kita okey, insya-Allah Allah akan bantu. Maksudnya macam Cik Ahmad kata tadi, baik ke tak baik tak bantu, tapi kita sebagai seorang yang ada akidah, ada fahaman yang jelas, kita letakkanlah niat tu niat yang betul lah. Dan dalam kembara memburu hikmah ni Allah susunlah sebenarnya kenapa Allah tu bagi kami macam-macam hikmah. Dalam nak dapat sponsor, tak dapat sponsor, kat situ pun ada hikmah, ada kebaikan kan. Dalam keadaan kami sakit, ada Allah datangkan macam-macam petunjuk, magic, semua tu ada hikmah. Dalam kesukaran tu akhirnya Allah bagikan juga, akhirnya ada satu kejayaan, kemanisan di hujungnya tu, walaupun susah nak menghadapi tu kan. Di hujungnya ada kemanisan yang luar biasa. Nak ceritalah hujung kepada kembara kami ni kan, subhanallah. Kami plan untuk sampai, maksudnya kami tak rancang untuk sampai di rancangan kami adalah setahun. Tapi tak ada due date yang khas lah, maksudnya nak sampai Arab Saudi tu bila. Even sampai di UAE pun visa Arab Saudi kami belum dapat lagi. Dan subhanallah, masa kami dapat visa Arab Saudi tu kena dengan tarikh dalam bulan Ramadan. Dan dalam ketika itu family kami dah ready dah untuk datang ke Tanah Suci untuk sambut kami di Mekah, di Madinah. Memang berkebetulan hujung Ramadan family kami sampai di Madinah, dan itulah detik pertama saya berjumpa dengan ahli keluarga kami yang dah terpisah selama setahun. Subhanallah. Dan kami dapat tunaikan umrah bersama-sama dalam bulan Ramadan 10 malam terakhir, dan esoknya kami sambut Hari Raya Aidilfitri sama-sama di Kota Suci Mekah. Subhanallah, itu macam satu kemanisan yang Allah berikan dalam keadaan yang kami sendiri pun tak sangka. Dan Allah memang sebaik-baik pemberi berita gembira lah. Macam kita sekarang berada dalam tempoh pandemik kan, macam-macam cabaran yang saya percaya, macam-macam cabaran yang para belia-belia wanis hadapi dalam keadaan nak baru membina karier, baru nak membina rumah tangga, macam-macam cabaran. Dan percayalah, Allah sentiasa membantu, berada bersama dengan anda selagi mana kita tak putus dengan rahmat Allah. Allah akan sentiasa bersama-sama. Itu InsyaAllah.
Okey, pada penonton, kita pautan link untuk pendaftaran dan juga borang penilaian kita telah di-pinkan di ruangan komen. So penonton boleh kliklah di akhir rancangan kita nanti ya. Okey, Cik Ahmad dan Ustazah sanggup meninggalkan kejaya dan kesenangan hidup di Malaysia demi mengejar sebuah impian yang kalau kita kata dalam bahasa kasarnya kita kata impian yang gila lah, tapi dalam bahasa halusnya kata impian yang luar biasa. Apa yang memotivasikan diri dan bagaimana mengekalkan momentum sepanjang pengembaraan ni yang boleh dimanfaatkan oleh generasi belia? Baik. Okey, yes, kita sebenarnya daripada kecil kan. Daripada kecil kita ada cita-cita, betul? Ya, Ain pasti ada cita-cita. Kecil-kecil zaman tadi dulu kita cakap kita nak jadi cikgu, kita nak jadi doktor sebab kita tak banyak lagi explore banyak benda. Okey. So kita ikutlah yang apa nampak kita depan mata kita adalah cikgu ataupun polis ataupun bomba yang kita boleh nampak. Banyak lagi benda yang kita tak nampak. So bila sampai semakin besar, kita ni tak nampak apa jalan yang kita nak pergi. Semuanya dicadangkan oleh mak ayah kita. Samalah macam saya, dicadangkan oleh mak ayah saya untuk jadi arkitek. Okay, dan mengikut orang kata kelebihan saya yang suka melukis pada waktu tu. Dan saya kata okay, not bad juga idea untuk nak jadi arkitek ni. So saya pun ikut, okay, nak jadi arkitek dan sampai dah jadi arkitek. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, diizinkan Allah menjadilah arkitek. So bila saya dah menjadi arkitek ni, sampai bila aku nak jadi arkitek? Itu saya punya orang kata isi hati saya mengatakan sampai bila nak jadi arkitek, takkan sampai tua. Takkan ini orang kata tujuan aku dihidupkan atas muka bumi ni. Takkan ini je. Pasti ada sesuatu yang lain yang berbeza. Dan itulah saya menekat untuk nak keluar kembara. Mungkin saya ada jawapan dekat luar negara. Apa yang saya tujuan saya ni diciptakan. Okey. Pada pandangan saya lah, manusia ni dekat atas muka bumi ni dihidupkan sebanyak 2 kali. Kali pertama dia keluar ataupun dilahirkan oleh seorang ibu. Okay, yang kedua dilahirkan semula bila kita tahu apa purpose kita hidup kat atas muka bumi ni. Itu yang kedua. Itulah jawapan yang saya jumpa di saat waktu travel ni. Dan itulah yang menyebabkan saya teruskan perjalanan dan apa yang saya buat sekarang. Okay? Banyak dalam buku Ustazah Basikal, terlalu banyak hikmah yang kami highlight. Setiap tajuk pasti kami akan highlight hikmah. Dan the biggest hikmah yang saya dapat adalah sebenarnya kita ni dicipta atas muka bumi ni sebenarnya untuk kembali ke syurga. Untuk kembali ke syurga. Okay? Dengan redha Allah. Kita nak dapatkan redha Allah untuk kembali ke syurga. Itu tujuan kita dihidupkan atas muka bumi ni, untuk menjadi khalifah. Okay? Untuk menjadi hamba yang paling best untuk Allah SWT, untuk kembali balik ke syurga. Itu misi kita. Okay, dan saya nampak, saya terinspirasi dengan satu hadis Nabi SAW mengatakan meninggalnya seorang anak Adam itu, kita lah meninggal, terputus semua amalan kecuali 3. 3 ni lah currency yang kita perlu gunakan untuk kita nak masuk dalam syurga. Waktu kita dah mati, kita dah tak boleh buat apa, kita dah tak boleh solat, kita dah tak boleh puasa. Okay, tapi 3 perkara ni yang boleh mengekalkan kita. Kita boleh buat apa? Yang saya simpulkan sebagai ISA lah. ISA ni Isa ni nama ayah saya. Ahmad Isa, nama ayah saya Isa. So saya simpulkan kepada ISA. I adalah ilmu yang bermanfaat. Okay? Bila kita buat ilmu yang bermanfaat, sebanyak mungkin dia akan bantu. Bila kita meninggal kan kat dalam kubur, ada banyak pahala masuk. Kecing. Kita tanya, Allah, mana datang pahala ni? Itulah sebab kau sebarkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sedekah jariah. Sedekah yang bermanfaat, orang menggunakan. Sama juga, bila kita meninggal, kecing. Benda tu Allah. Sebab kau sedekah atas dunia dulu. Okay, dan yang terakhir adalah A, anak yang soleh yang mendoakan kita. Kecing rupanya daripada anak kita doakan kita setiap hari. Anak kita yang soleh mendoakan kita. Okay, so that's why bila balik je travel, saya tulis buku ni sebabkan ISA ni. Okay, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat untuk dikongsikan kepada semua orang. Saya ucapkan tahniah bagi siapa yang dah dapatkan buku Ustazah Basikal ni. Okay, inilah bekalan ataupun kata benda yang kami boleh tinggalkan, ilmu yang manfaat yang kami jumpa kat luar, hikmah-hikmah kat luar tu kami garapkan dalam satu buku untuk dikongsikan. Bagi siapa yang belum dapatkan buku ni, boleh dapatkan e-book ni seperti nombor telefon saya bagi, ataupun boleh tengok video. Bagi siapa yang tak suka baca, boleh tengok video dekat YouTube. Sekarang ni saya dah ada sampai 50 episod. Sambunganlah cerita bersambung-sambung sampai ke Mekah. Baru ada 50 episod lah. Okay, itu adalah ilmu manfaat. Sedekah jariah
Setiap hasil daripada jualan buku ni insya-Allah kami akan masukkan. Memang dahsyat lah. Ada tulis RM1 akan dimasukkan ke dalam tabung. Okay, itu je adalah bekalan yang kami boleh buat. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh. Dan kami mendoakan bagi siapa yang baca buku Ustazah Basikal ni ataupun berikan kepada anak-anak baca, insya-Allah menjadi seorang anak yang soleh. Okay, Ain cuba bayangkan kalau satu Malaysia ni semua orang jadi anak yang soleh, apa yang akan berlaku pada dunia ni? Okay, boleh jadi sangat aman. Sangat aman. Masya-Allah, tabarakallah. Itu yang kita nak doakan, apa yang berlaku kat Malaysia ni hatta seluruh dunia. Okay, dan kami tengah dalam perjuangan, dalam target untuk sebarkan sebanyak mungkin untuk capai 1 juta naskah untuk disebarkan pergi ke library, perpustakaan, sekolah-sekolah, di jabatan-jabatan, di office semua. Kalau boleh ada buku Ustazah Basikal ni untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada anak-anak kita, belia kita, remaja kita. Sebenarnya nothing is impossible. As long as kita tak melanggar syariat, Allah akan bantu kita untuk kita sampai ke syurga dia, insya-Allah. So apa perancangan seterusnya? Ada tak perancangan nak berkayuh ke mana-mana lagi ataupun nak terbitkan apa-apa buku lagi selepas ini? Itu Ustazah kena jawab. Terbit buku. Untuk plan, sebenarnya plan pada asalnya daripada Malaysia ke kota London. Tapi dia singgah sekejap ke kota Mekah. Sekarang ni dalam proses untuk dapatkan keadaan yang sesuai lah. Sekarang ni kan pandemik kan. Jadi memang kami ada hasrat lah untuk sambung sebenarnya. Continue journey tu sampai ke London lah, sebab itu adalah impian Cik Ahmad pada asalnya kan. Tengok pada keadaan. So untuk yang seterusnya lah, memang saya dalam perancangan untuk menulis buku. Kalau Ustazah buku Basikal ni, buku Ustazah Basikal ni buku Ustazah Basikal ni sebenarnya adalah daripada hati Encik Ahmad, itu sampailah ke hati pembaca macam tu kan. Saya ada tulis juga, saya ada bantulah sikit-sikit, dan untuk sepenuhnya tulisan daripada saya adalah diisi ribu di ketika berada di Tanah Suci Mekah itulah. Sebab itu adalah momen macam mana saya kongsikan perasaan situasi ketika mula-mula sampai ke Kota Suci Mekah tu. So untuk yang akan datang, insya-Allah saya sedang berusaha untuk hasilkan satu lagi buku yang daripada saya daripada The Untold Story. saya sebab dalam cerita Ustazah Basikal ni sebenarnya bukanlah cerita saya. Dia adalah cerita Cik Ahmad. Dan ada beberapa part yang daripada saya yang tak diceritakan dalam Ustazah Basikal tu. InsyaAllah doakan. Siri ketiga. InsyaAllah, mudah-mudahan. So apa pesanan Encik Ahmad dan Ustazah kepada belia kat luar sana yang meminati aktiviti mencabar ataupun aktiviti mengembara? Ustazah dulu ya. Okeylah. Untuk sesiapa yang untuk para belia beliawanis yang minat untuk melakukan aktiviti adventure macam yang kami buat lah kan. Of course, first fikirkan keselamatan diri. Kan? Redha Allah, redha Allah terletak pada redha ibu ayah. Jadi kita jelaskan prioriti kita. Prioriti kita tu pertama tu redha Allah, kemudian Rasulullah, kemudian ibu ayah, kemudian kalau ada suami, isteri, pasangan, isteri tu redha suami kan. Dan seterusnya kita fahami keadaan kita, situasi kita, dan baru kita proceed lah. Kalau ada tanggungan anak-anak, tak mustahil sebenarnya, ada anak-anak pun boleh juga ajak pergi travel ataupun ajak pergi untuk aktiviti yang lasak ni, sebab aktiviti lasak ni bagi saya lah, dia sangat berguna. Kerana kan, betul-betul ni. Sebabnya aktiviti lasak ni dia akan membina kita punya karakter sebenarnya. Macam apa yang saya alami sendirilah ya. Waktu saya dalam keadaan high pressure physically inilah, macam panjat gunung, naik basikal jarak jauh. Kat situlah kita akan membina kita punya self-esteem satu, membina kita punya self-character. Sabarnya kita, prihatinnya kita take care dengan persekitaran kita peka dengan persekitaran, macam tu tau. Dia sebenarnya membina self development tu. So apa-apa pun dalam hidup ni kita lah yang membuat keputusan untuk diri kita, apa yang terbaik untuk diri kita. So advice saya adalah pilihlah
Kan, jalan terbaik untuk anda untuk pastikan kejayaan kita semua di dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Itu saja. InsyaAllah, amin. Okay, kita rasa dah macam dah hampir ke penghujungnya. So kita bagi ruang untuk Encik Ahmad dan Ustazah untuk mempromosikan buku dan di mana penonton-penonton kita boleh dapatkan buku Ustazah Basikal ni Okey. dan baik. berapa harganya. Okey. Sebelum tu saya nak sambung sikit apa yang Ustazah tadi kongsikan tadi. Satu je pesanan saya untuk belia-belia yang nak buat perkara ni ataupun mak ayah yang nak membenarkan anak-anak untuk buat perkara ni. Satu je pesanan saya, jangan ambil hutang. Jangan buat loan untuk kereta, jangan buat loan untuk rumah, jangan buat loan untuk belajar. Mungkin saya punya idea, pandangan saya ni mungkin ramai orang yang tak sama, kurang bersetuju. Okey, untuk loan belajar. Kenapa saya cakap kenapa jangan ambil loan, jangan buat hutang? Ini adalah satu orang kata perangkap yang membuatkan kita langsung tak boleh buat capai apa impian kita. Sebab nak perlu bayar hutang. Orang dia nak belajar, dia ambil hutang, lepas tu dia kerja nak bayar hutang. So baik dia tak payah belajar. Baik dia tak payah belajar kalau sekadar nak settlekan hutang. Betul tak? Apa? Itu maksud yang saya maksudkan. Okey, kalau tak ambil hutang, kita bebas buat apa sahaja dekat atas muka bumi ni mengikut impian kita. Tapi kalau kita ambil hutang, dah orang kata checkmate, dah tak boleh buat apa-apa dah. Kita terpaksa bekerja untuk nak bayar, semata-mata nak bayar hutang. Okey, baik. Cerita tentang buku Ustazah Basikal ni. Okey, yang pertama, buku siri yang pertama ni harga dia dalam RM79. Okey, RM79 untuk siri yang pertama, dan untuk yang siri yang kedua harga dia adalah RM99. Okey, buat masa sekarang ni masih lagi harga kita bagi RM6 less untuk kalau dapatkan combo. Okey, dapatkan combo harga dia boleh dapat less, dan kita ada seorang sahabat kita yang kongsikan link dia dekat ruangan komen. Okey, mati iPhone. Okey, dekat ruangan komen untuk boleh beli melalui ejen kami. Okay, dia ada sharekan dekat ruangan komen ataupun dekat ustazahbasikal.com. Boleh dapatkan dekat ustazahbasikal.com. Dan saya sangat berbesar hati untuk tuan-tuan dan puan dapatkan buku Ustazah Basikal ni, dan bila dah baca tu berikan feedback kepada saya, dan saya beri jaminan kalau buku ni langsung tak memberi faedah, langsung tak best, rasa macam rugi beli harga macam ni, please beritahu tim kami, pulangkan, kami akan pulangkan balik duit. InsyaAllah. Ada yang tanya ni Cik Ahmad, staff ada tak diskaun ke apa untuk staff iLead? InsyaAllah. Boleh. Nanti beritahu dengan tim kami akan adjust. Okey. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung. Sedar tak sedar rasa dah hampir 2 jam kita bersiaran. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad dan juga Ustazah Nur Adila selaku panel jemputan kita pada hari ini, yang sudi berkongsi pengalaman yang saya rasa tak semua orang pun ada. Maksudnya belum tentu semua orang boleh melalui pengalaman yang sama seperti mana yang Encik Ahmad dan juga Ustazah lalui sepanjang kembara ini. So diharap perkongsian tadi dapat memberikan inspirasi dan panduan kepada para penonton yang ingin mengembara setelah pandemik COVID-19 nanti berakhir nantilah. So sekali lagi saya ingin mewakili iLead merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad dan Ustazah. Semoga kita dapat bersiaran lagi pada masa yang akan datang, sebab saya rasa banyak lagi yang belum dikongsikan tu sebab kekangan masa tu. Nanti kita mungkin kita cuba aturkan. Okey, terima kasih juga kepada penonton yang sudi meluangkan masa dan memberi tumpuan dan menyaksikan program ini sehingga ke akhirnya. So mohon kerjasama dan perhatian semua untuk melengkapkan borang penilaian dan bagi mendapatkan slip pengesahan kehadiran. So kita telah pun sampai ke hujung siaran. Semoga kita bertemu lagi. Teruskan menyokong atlet-atlet negara kita di Olimpik Tokyo dan sentiasa patuh kepada SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. So jangan lupa mendaftar untuk vaksinasi, lindung diri, lindung semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.